Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas mengajar kita berkenaan dengan tafsir, dan kita dalam tafsir maudhu'i dan kita alhamdulillah sedang membincangkan berkenaan tafsir suratul Baqarah ayat 1 sampai 39. Itu bahagian awal pendahuluan suratul Baqarah 1 sampai 39, dan kita sampai hari itu pada ayat yang ke 26, 25, 25. Okey, baik. Kita baca sambung insya-Allah, baca dahulu kemudian baru kita masuk dalam tafsiran surah yang kita bincangkan. Baik, hari itu kita ambil sampai 26 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Baca. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا فَيَقُولُونَ بِهَذَا مَثَلًا. Berhenti tu. Ada mim. Dia mim tu mim lazim, wakaf lazim. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا به وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به يضل به يضل به وما يضل به يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ينقضون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه akan berdiri min ba'di mitsaqih mitsaqih. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون
Ya, wa yaqta'una ta'una ma amarallahu bihi ay yusala yusala wa yufsiduna fil ard. Wa yufsiduna tak panjang. Wa yufsiduna fil ard. Wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Khasirun. Okay. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwa alladhi khalaqa lakum fil ardi jami'a. Berhenti dulu. Thumma istawa ila as-sama'. Thumma istawa ila as-sama'i. Berhenti dulu. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Okay, berhenti dulu. Sampai 29 Sampai 29. Baik. Turun bawah surat 3, 4. Okey. Baik. Pada minggu lalu kita bincangkan lepas Allah Taala menerangkan berkenaan dengan apa dengan apa pada misalat mula Allah Taala terangkan berkenaan dengan apa kemestian kita ambil sebelum tu kemestian kenapa apa lepas Allah Taala kata ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wahai manusia ayat 20 ni kena rintitan pada awal ayat 1 sampai 20 kita baca tentang Al-Quran dan hidayah yang ada dalam dia. Penilaian manusia terhadap Al-Quran tu Allah Taala terangkan ada manusia mukmin, ada yang kafir, ada munafik sampai ayat ke-20. Ayat 21 Allah Taala mula menerangkan supaya kita menyembah Allah Taala. Allah Taala terangkan nyatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakum wahai manusia sembahlah Tuhan kamu. Dan Allah Taala terangkan sebab kenapa kita kena sembah dia. Sebab dia alladzi khalaqakum yang telah ciptakan kamu. Walladzina min qablikum yang ciptakan orang sebelum kamu. La'allakum kamu dengan penyembahan kamu tadi tattaqun kamu akan bertakwa. Tak madai Allah Taala terangkan kepada sebut Allah Taala ungkit lagi. Allah Taala sebut berkenaan dengan dia ni layak disembah kerana alladzi ja'alakumul arda firasha. Dialah jadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Was samaa bina langit sebagai binaan. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Dia turunkan untuk kamu daripada langit rezeki. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu dia keluarkan dengan air berkenaan macam jenis buah-buahan untuk kamu sebagai rezeki. Maka dengan sebab dia yang layak menciptakan kamu, dia yang layak menjadikan untuk kamu semua sekali, maka dia layak untuk apa dia menjadikan semua sekali, maka dia yang layak untuk disembah. Maka fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu jadikan untuk Allah Taala sebarang sekutu sedangkan kamu mengetahui. Okay. Lepas Allah Taala suruh sembah dia, maka macam kita terangkan itu cara penyembahan Allah Taala nak mengenal dia dan sebagainya perlu kepada wahyu. Maka dengan sebab itu Allah Taala mula terangkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Maka kalau kamu dalam keadaan keraguan terhadap apa kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad, maka datangkanlah seperti Al-Quran ni, seperti satu surah daripadanya seperti Al-Quran. Kalau kamu tak boleh buat dan kamu takkan boleh buat, maka takutlah kamu akan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batan yang disediakan untuk orang yang
yang untuk orang yang kafir. Maksud dia dari kat situ kita lihat mana Allah Taala cuba ajak manusia supaya beriman dengan kerasulan Muhammad SAW. Sebab itu jalan kita mengenal Allah sebenarnya. Jalan kita tahu ibadat kepada dia pun itu juga. Bahkan kalau manusia tak tahu, tak kenal Rasulullah SAW, maka dia tak akan kenal jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu Allah Taala sebut berkenaan hukuman siapa yang menentang. Dan lepas Allah Taala sebut tentang apa sifat ataupun keadaan yang dihadapi orang kafir, Allah Taala sebut tentang keadaan orang yang beriman. Allah Taala kata wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Bila berita gembira untuk orang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar, bahawa untuk mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka ni diberikan rezeki, yang rezeki yang kita bincang tu, kullama ruziqu minha min thamaratin. Sekali mana diberi rezeki pada mereka daripada buah-buahan syurga tadi, qalu, mereka kata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini yang diberi rezeki pada kita sebelum ini. Ada kata dunia, ada kata tak, dalam syurga tu sendiri. Mana maksud dia, setiap kali datang dia dah makan dah semalam, dah makan dah sekian, tiap kali dia makan wa utubihi mutasyabiha. Rasa dia berbeza, tak pernah bersama, sentiasa berlainan. Mana nikmat dia, actually nikmat syurga ni dia makin naik. Pasal kita kata bila dibincang itu, dan Allah Taala kata walahum fiha azwaj mutahharah, dan untuk mereka ada isi pasangan-pasangan hidup yang bersih, tidak kotor, tidak berhingus, tidak kencing, tidak buang air besar dan sebagainya, kerana mereka bersih. Mana dengan nikmat macam tu, makan, kahwin dan sebagainya, tapi dalam mereka wahum fiha khalidun, mereka dalam keadaan tadi kekal. Allah Taala terangkan kekal sebab apa? Sebab nak ceritakan bahawa kalau dekat dunia ni macam kita sebut itu, segala kenikmatan sampai hujung dia akan habis. Lepas kesempurnaan kita akan apa? Kita akan rasa hampa. Lepas dapat kereta baru, lepas tu kita lepas tu tak puas hati lagi. Lepas dapat rumah baru, lepas tu nak lagi baru. Macam itulah. Tapi yang syurga tadi tak, dia habis. Dia peak of kenikmatan. Maka tak ada siapa nak berpindah, tak ada siapa fikir tak cukup, tak ada. Jangan Allah Taala terangkan wa hum fiha khalidun. Kemudian Allah Taala nyatakan innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu yang kita bincangkan minggu lepas. Allah Taala tak malu untuk menetapkan sebarang permisalan yang sekecil benda seperti nyamuk atau lebih besar itu. Pasal dalam ayat berkenaan nyatakan bahawa orang-orang Yahudi, ada kata musyrikin Makkah, mereka ni menentang ataupun dia kata macam tak puas hati kenapa Allah Taala berikan contoh yang kecil. Yang kadang-kadang kita baca, aku pun tahu pak maksud ni. Tak, tapi sebenarnya Allah Ta'ala berikan, itu hak dia untuk meletakkan sekecil-kecil benda atau sebesar-besar benda untuk sebagai permisalan. Tak ada siapa boleh mengatakan tidak. Bahkan itu adalah hak milik Allah Ta'ala yang mutlak. Dan, hari ni kita masuk muka surat 58 Maka Allah Ta'ala nyatakan, bila Allah Ta'ala buat permisalan tadi, manusia di atas, dia kata, pengarang kita kata, manusia pada pendirian mereka terhadap perumpamaan ini ada dua kumpulan. Pasal Allah nyatakan bila diberikan, Allah kata innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu, maka orang yang beriman dia ada. Kemudian wa ammal ladzina kafaru, ada pula. Mana ada dua kumpulan. Bila misal itu datang, manusia akan pecah dua. Either jadi pertama, kumpulan beriman yang mengetahui bahawa perumpamaan ini adalah kebenaran sempurna yang datang dari sisi Allah. Manakala kumpulan kedua adalah golongan kafir kerana mereka minta kefahaman dan mengingkari apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan contoh ini. Allah kata, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ada orang beriman, dia tahu misal tadi, contoh tadi daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, ada orang kafir, fa yaqulun, mereka akan berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang Tuhan nak dengan ini sebagai contoh? Kenapa ini beri contoh? Tak contoh lain ke? Allah pun kata yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Lalu Allah Ta'ala menjawab kepada mereka dan menjelaskan bahawa perumpamaan ini akan menjadi sebab pada pertambahan mereka ini kesesatan atas kesesatan mereka. Kerana mereka mendustakan terhadap apa yang mereka ketahui. Mereka tahu tapi mereka lawan. Maka Allah Ta'ala jadikan penyebab bagi mereka makin kufur, makin engkar. Mana benda betul tapi kita lawan. Yarhamkillah. Anti mazkumah dia sesama. Betul. Baik, maksud dia bila datang contoh berkenaan, manusia pecah dua, dan yang beriman tahu itu benar. Yang tak beriman, dia kata apa Tuhan nak dia perkara ni kan. Tapi benda tu menambah kekufuran dia. Makin dia nampak, makin dia jauh, makin dia marah, makin dia tak puas hati. Sedangkan benda tu benar. Macam kita kan musuh dengan orang lah. Orang cakap betul pun kita apa? Apa sebab dia ni? Ada kita kan, sedangkan benda tu betul. Benda tu benar, tapi kita sengaja tak puas hati. Maka Allah Ta'ala berikan. Dan di sebaliknya akan bertambah golongan beriman dari segi keimanan.
Okay, kerana mereka akan membenarkan terhadap apa yang diketahui adalah kebenaran. Okay? Mana Allah Ta'ala memang menjadikan dalam Al-Quran Karim, dia sebagai contoh-contoh yang mudah. Supaya contoh tu tadi, orang beriman tambah seronok, tambah gembira. Yang kufur tambah menyampah, tambah benci. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mudaththir 31. Allah Ta'ala nyatakan, liyastaykinal ladina utul kitab. Contoh yang diberikan tu, liyastaykinal ladina utul kitab, supaya menjadi yakin orang yang diberikan mereka kitab, wa yazdadal ladina amanu imana, dan orang beriman tambah beriman. Okay? Wala yartabal ladina utul kitab wal mu'minun, dan supaya tidak ragu-ragu lagi orang yang diberikan mereka kitab dan juga orang beriman. Okay? Wal yakul alladina fi qulubihim marad. Okay? Wal kafirun, dan supaya berkata orang dalam hati mereka ada penyakit, dan orang kafir akan berkata, madza aradallahu bihadza masala. Apa Allah Ta'ala nak ini sebagai contoh? Kenapa Allah Ta'ala beri contoh macam ni? Dia kata, maka Allah Ta'ala kata, kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah Ta'ala beri hidayah pada siapa yang dikehendaki, dan dia berikan kesesatan pada siapa yang dikehendaki. Dia macam ni, bila kita sebut dalam perkara ni, maksud dia environment atau suasana tu Allah Ta'ala wujudkan, membantu orang tu makin nak beriman, atau sebaliknya makin bertambah kufur. Suasana tadi, maksud dia bila lepas dia dapat berkenaan, kalau dia pilih untuk tundukkan diri dan mengaku. Jadi macam kita kata dalam masalah dosa lah, manusia ni kita kata macam bila Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata hatta ibu min dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti tak orang yang tak ada dosa. Ini adalah sebab apa? Sebab orang yang bertaubat, dia repent. Dia kata, ya Allah, aku memang bersalah, maka ampunkan aku. Dia bukan sebab kita kata, ya Allah, kenapa kau jadikan aku macam ni? Kenapa kau, dia bukan persoalkan. Dia kata, aku tak boleh buat apa dah. Aku dah tersilap, maafkanlah aku. Dia let go. Dia lepaskan diri dia pada, kita panggil apa? Pada kehendak Allah. Mana patut Allah Ta'ala hukum ke, atau Allah Ta'ala maafkan ke, Allah Ta'ala terpulang. Tapi dia minta kemaafan, keampunan. Mana kita kata sincerity kat situ akan zahir. Maksudnya manusia tu kalau dia nak tunduk, dia boleh tunduk. Tapi masalah ego, sombong, besar diri, bangga dan sebagainya. Bahkan ini berlaku pada hatta kepada golongan yang panggil yang pembesar-pembesar di kalangan di kalangan orang musyrikin zaman dahulu. Seperti Firaun sendiri. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan mereka, Allah Ta'ala kata wajahadu biha, dan mereka menentang terhadap apa yang mereka lihat daripada tanda-tanda bukti-bukti yang nyata tu. Surah kejap. Masalah tak gitu surah kan masalah juga. Okey. Wajahadu biha yarhamkallah. Surah An-Naml ayat 14. Wajahadu biha, dan mereka menentang terhadap bukti yang Musa bawa. Wastaiqanat anfusuhum zulman wa ula. Tapi dalam masa yang sama dia menentang tadi, hati dia tenang, rasa percaya benda tu betul. Kan macam kita kata benda tu tahu betul tapi lawan juga. Tapi sebab apa? Zulman, sebab zalim, wa uluwa, dan sebab apa? Nak meninggikan diri. Itu sebab dia, tak ada sebab lain. Macam hatta iblis sendiri pun ketika dia tidak sujud kepada Adam dengan arahan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tanya dia, kan dia sombong, dia kata apa? Ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia daripada tanah. Faham tak? Jadi sebenarnya kalau kan jadi daripada apa tu Allah Ta'ala yang tentukan. Bukan dia pilih jadi daripada apa. Yang menciptakan Adam dari tanah adalah Allah. Yang menciptakan dia dari api adalah Allah. So maksudnya benda yang bukan hasil kerja anda, kenapa nak berbangga? Why kita kata I am better sebab saya lahir. Jadi siapa yang pilih? You choose, you don't choose. Bila benda bukan pilihan kita, kenapa nak belagak? Apa kesombongan boleh kita keluar kat situ? So, jadi macam tu, bila kata dia dah salah, dia silap, tapi apa dia buat? Dia tak nak repent. Dia tak nak tunduk, dia tak nak tunduk. Allah Ta'ala kata tu, Allah Ta'ala sebut Al-Quran, Aba wastakbara. Dia enggan, dah dia enggan. Lepas tu bila tak soal, dia menyombong pula. Itu sebab kita kata bahaya. Pasal dengan sebab itu kita kata macam-macam disebut apa berkenaan dengan bukti-bukti Al-Quran. Bila permisalan tu diberikan, dia paling cantik, paling elok. Mana siapa yang pandang permisalan tadi, dia faham maksud atau pengertian diberikan. Macam Nabi SAW berikan berikan permisalan. Bila Nabi kata apa? Tidak ada siapa-siapa yang lebih lebih sabar banding Allah Ta'ala. Mana dia ciptakan makhluk, dia diberikan makan dan sebagainya, tapi makhluk dia sembah selain dia. Tapi dia bagi lagi penangguhan.
Tak ada siapa lebih sabar daripada Allah Ta'ala. Mana bila Nabi sebut macam tu, sebut sabarnya Allah Ta'ala kan. Dia cipta dia sekian, tapi orang dia tempat lain. Macam kita analogi kita kata, kita gajikan orang untuk kerja yang kita. Kemudian apa? Dia buat kerja kat rumah lain. Kita ambil duit kan, suruh bayar dia letak ni kata 7,000. Kita ambil semua sekali. Legally lah, mana bukan secara haram. Kemudian kena bayar 10,000 habis. Elok habis 10,000, masuk rumah kita, hari pertama dia, hari kedua dia hilang. Dia tengok, mana dia? Tengah sapu rumah orang. Lepas tu bersihkan tingkap orang tu. Mana jiran kita semua dapat faedah daripada apa? Daripada mek kita bayar. Kita rasa apa soalan? Tapi lama kan kita pecat dah. Kita pecat. Allah SWT, dia jadikan kita. Dia bagi kita makan. Mana bukan berhala tu bagi makan. Tapi you tahu, manusia disembah benda lain selain dia. Sabarnya dia. Dia kata, tu contoh paling mudah. Dan bila Nabi berikan contoh benda haram sebagai taman larangan, semua sekali contoh tadi adalah benda yang ringkas tapi benar. Mana kecil, mana pemisalan kecil, macam orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala, seperti orang yang minum tapi buka tangan. Tak kita tahu? Minum buka tangan. Bila nak sampainya? Nak lebih buruk boleh lah kata. Boleh juga setitik-setitik je. Tak puas. Doa-doa tapi tak ada benda, tak nilai. Dia buka tangan, tapi cedok air. Nak minum air, cedok buka yang tu. Bila masa nak kenyangnya, bila masa nak puas minum air. So masa dia memang tak ada apa benda kesan. Jadi secara tak langsung Allah Ta'ala memberikan permisalan, maka manusia dengan environment tadi, dia akan jadi ke kanan atau kiri. Mana disesatkan dengan benda berkenaan atau diberikan hidayah dengan benda tersebut. Tapi macam kita kata tadi, Allah Ta'ala pandu kita, dari manusia ni tadi, di atas pilihan dia lah Allah Ta'ala hukum. Bukan di atas, bukan dia kata, dah Allah Ta'ala tentukan saya jadi macam ni, nak macam mana. That's one thing. Kadang-kadang zaman kita sekarang ni banyak orang kata, cikgu sekolah pening kepala. Budak kata apa? Cikgu, saya ni dah jahat macam ni. Tuhan jadikan saya jahat. Nak macam mana? Ni ayat yang salah. Pasal Allah Ta'ala berikan pada kita choices. Mana untuk pergi atau tidak. Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Kalau betul nak tahu tak ada pilihan, tunggu kiamat. Bila kiamat nanti, elok saya ditiupkan sangkakala. Kan bila sebut apa wonderful sur. Ditiup sangkakala, faida hum minal ajdas yang silun. Mereka keluar daripada kubur tu, semua keluar berjalan. Mana bangun daripada kubur tadi. Lepas tu mereka kata apa, dan setiap yang bangun tadi dia akan bergerak. Yang bergerak pula ada yang berdiri jalan, ada yang merangkak, ada mengesok dengan muka. Soalan, kan bukankah semua manusia tadi ketika dekat dunia kan bertegak berjalan? Atau macam inilah dalam kubur kita kata. Bila malaikat tanya kan, bagi siapa yang tak beramal dengan amal yang betul, dia tahu dah, hafal dah soalan. Belajar bahasa Arab lagi. Bukan je lah Arab jahiliah lagi. Kan bila soalan man rabbuka, dia tahu dah ni soalan kubur kan. Soalan dia mesti kena dengan agama Muhammad. Tak jawab mudah je. Kalau ikut logik akalnya boleh jawab lah. Hafal siap-siap. Kemudian masuk kubur nanti malaikat tanya, jawab siap-siap. Rupanya tak boleh. Pasal yang akan membantu jawapan kita adalah amal kita. Kalau kita ada amal yang betul, maka jawapan akan keluar. Kalau amal kita salah, jawapan tu hilang. Kita tak tahu, blur, tak jawab apa. Aku tak tahu, malaikat ketuk. Maaf tak? Maksudnya ada benda kita boleh latih, tapi sampai sana tak ada lah. Iradah kita, kudrat kita habis semua sekali. Mana bila time berjalan keluar dari kubur, semua akan ditarik. Ini waktu tu orang kata, Allah Ta'ala jalankan saya. Kan? Kenapa macam ni? Allah Ta'ala jadikan. Hatta kulit kita akan kata, kenapa bercakap? Dia kata antaqanallah, menjadikan kami bercakap. Kulit kita bercakap, mulut kita dikunci, kaki kita bercakap, tangan bercakap. Semua benda berkenaan menunjukkan apa? Itulah maksud hari yang waktu tidak ada iradah kita dah. Mana kita tak boleh buat dah macam ni, tak boleh lah. Tak boleh buat macam ni dah. Ni sekarang kita boleh buat kan? Sampai sana tak boleh. Hatta kalau masuk neraka, sampai masuk neraka pun macam tu juga. Mana yang potong lidah, yang ambil batu pecah kepala sendiri. Kemudian yang ambil air yang panas. Tahu air panas, siapa nak gogok? Siapa nak gogok air panas? Kan nampak menggelegak tu gogok. Mana ada orang nak buat? Tapi sebab apa? Tak ada lagi apa? Kehendak anda. Ada ditarik. Sampaikan kalau masuk syurga, hanya masuk syurga saja akan diberikan balik. Untuk apa? Berjalan, diizinkan. Ya. Macam kita guna istilah apa, kata Ustaz dekat ada belum ini belum macam trend sekarang dia sekarang dekat bila dapat hidayah apa hukum dia jelas. Adakah kita mempersoalkan dia bukan okey, adakah boleh orang kata tak dapat hidayah lagi, belum sampai seru. Terang tadi saya insyaAllah saya akan faham. Tapi pada daripada mereka menyampaikan jawapan macam ni,
bagi pihak yang orang tidak ni, yang tidak ada ni, dia kena mungkin. Di sini pasal pertama sekali benda-benda dalam Islam ni banyak jadi selepas zaman para sahabat Nabi SAW. Dia itulah sebabnya kenapa bila diberikan Islam tu kepada para sahabat kosong tau. Dia tak ada falsafah, tak ada ideologi, pemikiran tertentu. So bila terima Islam tu Islam sahaja. Lepas Islam tersebar kepada golongan orang Parsi, orang Rom dan sebagainya yang ada tamadun sendiri, cara berfikir tentang Tuhan sendiri. Tu timbul tajuk Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Dia timbul tajuk kalau kita ni buat benda ni Allah Ta'ala izinkan. Tentu kita buat dosa Allah Ta'ala izinkan. So dia kenapa dihukum kita? Itu masalah yang tak faham. Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan kita ni makhluk yang istimewa. Istimewa dia apa? Dia bagi pada kita ni semua benda kita nak buat diizinkan. Diizinkan. Mana nak bergerak izinkan. Sampai sana dia tarik. Mati saja dia tarik. Habis. Tak ada dah. Dia tak izinkan dah. Sebab kenapa hatta nanti disebut dalam hadis Nabi SAW berkenaan orang yang terakhir masuk syurga. Pernah dengar kisah tu kan? Mana lepas dia ada ni, dia bawa keluar. Kemudian Allah Ta'ala biarkan dia menghadap kat neraka. Dia actually kan sepatutnya boleh pusing badan. Tak diam macam tu. Duk diam tu. Ini yang dia kata tak bergerak seolah sejarah dengan izin Allah Ta'ala ni kan. Ini. Dia diam. Sehinggalah Nabi kata lah sekali dia pun kata. Dia kata ya Allah, dia kata sakit dah, pedih dah badan aku kena api neraka, sakit dah dada aku dengan racun neraka, pusingkanlah aku menghadap tempat lain. Tak sanggup dah aku tengok neraka. Allah Ta'ala kata dengan dia apa? Adakah engkau mungkir kalau aku berikan kau perkara ini, engkau minta benda lain pula? Dia kata demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku takkan minta benda lain. Dia kan? Maka tak nak izinkan. Dia pun pusing. Duduk diam pula. Menghadap ke syurga. Tapi jauh lah. Pandang dia jauh. Lama sikit. Nabi kata lama dia diam. Kemudian dia minta pula. Ya Allah, dekatkan aku sikit ke syurga. Betul tak kata wahai lakum Adam ma'aqdarak, akan celaka kau yang Adam, akan mungkirnya engkau. Kau janji dah tak minta benda lain. Dia kata ya Allah, janganlah kau jadikan aku sehina-hina makhluk engkau. Kalau aku bagi benda kau minta benda lain tak? Demi kemuliaan-Mu aku takkan minta benda lain. Lepas tu Allah Ta'ala pun izinkan. Maksud nampak? The movement ni. Ini mana maksud dia satu persatu tadi. Menghadap ke sini. Kalau ikutkan logiknya boleh dah berjalan, lari lompat-lompat. Tak boleh. Dia tak boleh bergerak. Maksud dia ditarik daripada dia segala tadi. Di sini anda boleh bergerak. Itu sebab kenapa Allah Ta'ala hukum anda kerana apa? Pilihan anda buat. Adapun di sana akan ditarik. Sehinggalah masuk syurga baru lepas balik. Masuk syurga baru dah dapat. Kalau masuk neraka dikekal. Mana berjalan gogok ni, makan buah zakum dan sebagainya, berduri, telan juga. Kan, telan juga. Pokok tarik perut dan sebagainya. Semua benda berkenaan apa tak boleh kita tolak. Tak ada siapa kata macam tak nak buat. Sekarang ni kita apa? Bangun. Tak nak bangun. Ada orang kata tak nak bangun. Faham tak? Itu sebab kenapa benda ni pembacaan benar. Allah Ta'ala berikan kita pilihan. Mana kalau kita buat dosa, yang kita kata Allah Ta'ala yang menjadikan saya buat maksiat. Tak. Allah Ta'ala sediakan suasana. Mana kawan kita siapa, era zaman kita, kalau lahir zaman hippies. Kan zaman hippies 60-an kan. Pakai oil botol, solat tidak apa sebagainya kan. Zaman tu. Kan? Mana jadi lahir zaman berkenaan. Dia memudahkan kita untuk buat jahat. Tapi kita bukan terikat dengan benda tersebut. Dia mudahkan. Mana ada macam Nabi Nuh AS. Anak dia anak Nabi. Tapi apa jadi? Kafir. Ada juga macam Bani Israel kan, anak-anak Yaqub yang 12 orang adik-beradik kan. Bapak dia tu Nabi. Dia kelentong bapak dia berkali. Dia bawa Yusuf pergi. Kemudian dia campak Yusuf dalam telaga, bawa balik baju berdarah. Dia tahu dia tipu. Dia tahu bapak dia Nabi tapi dia kelentong juga. Jadi dia ada choice untuk apa? Let go. Terimalah macam mana kelebihan Allah Ta'ala beri pada seseorang tu, pada Yusuf. Tak, dia tak puas hati. Dia buat perancangan sampai sekali kes dia tahu dah sampai bila bapak dia dah kata aku dapat bau Yusuf. Lepas tu orang kata mana bapak ni dalam masa kesatannya nyata dan sebagainya. Cakap bapak dia Nabi. Bayangkan macam tu sekali. So manusia ni actually choices itu yang Allah Ta'ala hukum. Kalau dia kata masalah environment, kita lahir anak siapa? Tak ada masalah. Lahir anak imam, bukannya ada pahala terus. Lahir anak imam je 100,000 pahala simpanan akhirat. Kan? Macam apa simpanan premium Mana ada macam tu? Kan saham, kita boleh letak anak kita saham dunia ni. Saham akhirat tak ada tau. Lahir anak Pak Imam tu dapat pahala. Lahir anak orang kafir terus je masuk neraka. Ada simpanan dosa. Lahir je ton, 1 tan dosa. Mana ada? Kita itu environment yang telah wujudkan. Yang dia akan bantu.
lahir anak dalam orang yang beriman, dia akan bantu mudahkan lahir dalam masyarakat beriman. Lahir kat tepi Kaabah contohnya, orang pergi semayang setiap hari, azan dengar setiap hari. So maka dia Allah Ta'ala berikan hidayah, tunjukkan kepada dia benda benar, jumpa dengan orang yang boleh dialog dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala mudahkan. Sebaliknya juga Allah Ta'ala lahirkan seorang manusia tu dalam keluarga Sami, keluarga Sami Hindu dan sebagainya kan, boleh juga, tak punya masalah. Dan bahkan itu akan mendorong dia untuk jadi kafir. Tetapi di tengah-tengah perjalanan tadi, dia ada diberikan apa? Penglihatan, pendengaran dan akal. Yang mana 3 alat tadi disebut dalam surah An-Nahl ayat 78. Kan kita buka surah An-Nahl 78, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum, dan Allah lah yang akhrajakum, mengeluarkan kamu, min butuni ummahatikum, di perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa, kosong, tak ada tak ada religion, tak ada bangsa, tak ada apa. Ya betul tak kita kata itu, kalau anak orang Melayu letak dengan orang Arab membesar, dia kata apa, bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa itu yang dia dengar, itu yang dia lihat, itu yang dia faham. Dan kalau dia kata anak orang Cina letak dengan Mak Saleh, cakap apa besar? American style lah dia cakap kan. Kan tak pelat langsung. Macam tu yang masak sama. Maksud dia la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Tak ada bangsa, tak ada apa. Tapi Allah Ta'ala jadikan apa? Wa ja'alakumus sam'a. Dia jadikan untuk kamu pendengaran. Wal absar, penglihatan, wal afidah, fuad, hati atau akal. Yang 3 alat tadi, kalau kita pakai dengan betul, kita gunakan dengan betul, kenal Allah Ta'ala dengan benda, dengan dengan alat berkenaan, la'allakum tashkurun, moga-moga kamu dengan 3 alat tadi kamu akan bersyukur. Maksud dia sepatutnya bila manusia tu ada 3 alat tadi, dia akan jadi seorang hamba yang bersyukur. Maksud dia kenal Allah Ta'ala, tahu agama mana, tahu siapa Rasul dia, lepas tu akhirnya dia akan apa? Berhenti bersyukur. Tapi kalau tak pakai dengan betul, dia akan bagi alasan, dia kata apa? Saya nak kenal. Sebenarnya dia tak pernah fikir. Tak pernah fikir matlamat hidup dia, kenapa dia datang, dari mana dia datang, kenapa dia datang, ke mana nak pergi. Nah, actually kena tahu benda ni. Itu persoalan besar. Yang ahli falsafah Yunani, dia kata 3 soalan besar yang tak ada jawapan. Tak ada jawapan, dia kata. Dari mana kita datang, kenapa kita datang, ke mana kita nak pergi. Dari mana kita datang kan? Tak tahu datang mana. Tak tahu duduk kat dunia ni. Kan kan saya cerita dulu, Alexander Oparin daripada Rusia digajikan, disuruh oleh kerajaan Rusia pada tahun 50-an 40-an dulu untuk cipta nyawa. Diberikan seperti semua sekali apa dia nak. Lepas 20 tahun dia isytiharkan, nyawa dia beratas. Substance betul dia kata. Bahan boleh jadi. Asid amino ada protein dia kata manusia ni daripada nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur. Mana benda tu ada, itu bahan bentuk protein. Namun begitu, nyawa tak ada. Kita boleh ambil bahan-bahan jadi manusia, kita gaulkan. Dia tak jadi orang pun. Masuk blender, buat apa tu? Buat anak. Kan? Betul tak? Kita ada nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, magnesium, potassium. Kita boleh ambil barang-barang tadi, kita cantumkan. Ikut ni apa ni kan, tablespoon berapa banyak. Boleh buat, silakan. Tapi apa? Takkan ada nyawa. Blender lah macam mana pun, takkan ada nyawa. Panaskan macam mana pun, takkan ada nyawa. Bakteria dia timbul datang, itu salah kita. Dia kata kuarantin tu tak ada bakteria, tak ada akan ada nyawanya. Takkan ada bernyawa. So nyawa kita ada atas. Tak ada jawapan. Takkan tiba-tiba kita datang kan, nyawa tu kan, kita kata nyawa. Tu yang separuh tu lari kepada Darwin punya teori. Pasal mudah sikit jadi buruk. Kalau tanya balik nyawa datang mana, tak tahu. Kan? Pasal diorang try buat uji kaji, letakkan apa macam dia katakan awal dunia ni, apa dia kata ada apa lumpur tu ada amonia dan sebagainya, lepas tu kena elektrik. Try lah buat dalam botol. Buat nyawa tengok. Ini masalah manusia ni. Kan? Mereka tak ada tahu datang mana. Kenapa datang kita bincang. Kita kata semua benda kat dunia ada matlamat. Kalau kita kata bukan tolak kita semua benda lain ada matlamat. Bahkan dia apa biodiversity. Mana semua, kalau semut ni tak ada, pokok ni hilang. Kalau ini tak ada, ini hilang. Semua saling lengkap melengkapkan. Hilang satu hilang. Hilang satu hilang. Dia akan jadi macam tu. Maka actually dalam apa, dulu saya pernah ceritakan waktu kita bincang berkenaan dengan apa Ijaz dulu kan kita saya bawa tajuk berkenaan dengan Return of the Thunder Beast. Actually National Geographic dia buat dokumentari Return of the Thunder Beast. Thunder Beast tu bison yang besar tu kan. Actually tahun 50-an dahulu, 50-an 60-an dulu, di Amerika Syarikat tinggal 50 ekor je. 50 ekor saja.
Diorang dah start try lah sekat orang daripada bunuh sebagainya, tapi binatang tak banyak juga. Tetap macam tu bilangan ni. Lepas tu ada idea daripada sebahagian ahli sains dia kata apa, cuba wujudkan balik environment biasa dia wujud. Apa benda sebenarnya yang pupus? Yang pupus mula-mula sebelum daripada bison tu menjadi sikit adalah apa? Serigala. Siapa dia buat? Ambil serigala daripada Kanada, bawa tinggal balik kat Amerika Syarikat. Daripada kecil, lepas balik, bagi dia hidup macam ni. Dekat Yellowstone Park tu, dia lepaskan. Sampaikan apa, bila serigala tu dah besar, jadi apa, kumpulan-kumpulan hidup liar, dia dapat apa? Bison bertambah. Dia bison. Patutnya kita kata pemangsa ada, binatang yang mangsa ni atau herbivore ni makin sikit lah. Dah makan, binatang makan dia banyak kan. Rupanya tidak. Rupanya dia kata apa, bila dah wujud serigala, walaupun serigala makan bison punya anak-anak kan, bapak mungkin payah lah besar yang anak, dia kata apa, dia macam menggalakkan kepada bison ni untuk mengawan. Dia jadi kata, bila generasi kita cepat-cepat beranak banyak-banyak. dia beranak banyak. Dia penggalak untuk dia beranak, bukannya Viagra. Penggalak dia beranak tu apa? Serigala tu. Ada serigala tu dia jadi macam apa, tertumpu untuk beranak. Dia sebenarnya ciri aturan rezeki. Allah aturkan rezeki. Untuk yang ini makan, yang ini kena beranak. Faham tak? Rezeki, aturan Allah jadikan. Jadi dia jadi banyak. Mana dia jadi banyak bila ada binatang pemangsa ni, dia macam terdorong untuk beranak lebih. So lepas tu keluar tu, sampai sekarang ni dah mula jumlah dia makin banyak. Bison tadi. Punca sebab apa? Lepaskan balik serigala. Ikut akal kita, lepas serigala makin pupus. Rupanya lepas serigala makin banyak. Ini kita kata alam ni dia saling kait mengait. Buang satu hilang. Buang satu hilang. Dia macam tu. Kecuali manusia je. Buang manusia, alam tak rosak. Pula. Maksud dia secara tak langsung bila dipikirkan macam tu, ahli sains, kalau ustaz cakap, ustaz yang tak belajar sains, tak belajar sains tulen cakap, kalau ahli sains ni takkan tak terfikir kot. Kan? Takkan tak terfikir bahawa semua benda ada tugas. Last ni soalan, manusia tugas dia apa? Apa tugas anda? Kalau ikut logik kan, apa tugas kita? Pasal kita ni satu-satu makhluk yang kalau kita dibuang daripada bumi ni, bumi tak rosak. Benda lain kita buang, dia akan ada efek. Buang tanaman atau tumbuhan ni, kita tengok dunia ni akan kurang oksigen dan sebagainya. Buang apa, even hujan pun, hujan pasal pokok kita bayangkan matahari kan, matahari lah yang kerja dia untuk apa? Menarik buat air naik ke atas. Sebenarnya paling banyak menghantar air ke udara adalah pokok. Ketika proses fotosintesis tu, air dalam tanah tu ditarik, dia tukar kita dia buang air, dia ambil karbon dioksida, dia ambil satu bahagian daripada oksigen daripada air tu, kemudian dia gabungkan. Pokok paling banyak menghantar air ke udara untuk mewujudkan awan sebenarnya. Kalau dia kata yang kawasan kita yang kita sering bayangkan matahari panas dia naik, tak, bukan. Yang paling banyak adalah apa? Pokok. Mana pokok tak ada, betul dia kata pokok tak ada hujan lah dan sebagainya. Sebab itu. So pasal kita buang satu rosak. Hatta bakteria. Kita tak suka bakteria kan? Bakteria kan, basuh tangan. Kan? 5 kali. Kita tak payah, kalau Muslim tak payah susah-susah. Tiap kali 5 kali sehari kita ada apa? Wuduk. Kita bersih, paling hygiene sebenarnya. Tapi dia orang ajar kat sekolah lah, basuh tangan 5 kali ke Dettol kan, kata kan. Okey. Islam tak payah ajar ni. Kita setiap kali kita wuduk, kita bersihkan. Okey. Anyway, kita tak suka bakteria untuk anak kita. Tapi bakteria tu penting. Apa penting dia? Dia adalah benda, ejen yang menukarkan semua bahan organik menjadi tanah semula. Kalau dia kata ada bakteria, kita makan bulan Ramadan baru ni kan, makan kuih, curry pop, campak-campak lebih gitu kan. Kita tengok ada 15 tahun kemudian. Tak tukar je tanah lagi. Nampak tak kerja dia? Even semut yang kerja semut datang kutip makanan tu kan, dia hilangkan kawasan tu, tak ada ni. Dia bawa balik. Mana benda tadi ada guna, ada tugas. Kalau tak ada benda tadi, kita akan jumpa tepi jalan tu masih bersepah. Makan anjing, makan kambing, makan lembu. Sebab apa? Tak tukar je tanah balik. So dia, kalau kita buanglah bakteria di dunia ni, kita ada satu bom. Letup, semua bakteria mati, manusia tak mati. Binatang tak mati, pokok tak mati. Bakteria je mati. Apa jadi kat dunia ni? Ini kan rosak. Pasal apa? Tak ditukar balik jadi tanah, jadi nutrien tak patah balik. Pasal binatang tu mati, dia diuraikan balik menjadi tanah semula, dipakai balik oleh pokok dan sebagainya. Maksud dia, kalau tak ada bakteria, alam rosak tak? Rosak. Akan menimbun bangkai, tapi tak apa? Tak diuraikan balik menjadi apa? Menjadi tanah. Mana semua benda ada tugas. Tak pernah tanya ke kita datang kenapa? Kenapa anda datang? Takkan nak hidup makan tidur je kot.
Itu benda tu binatang boleh buat. Lembu kan, kahwin, makan, tidur. Makan, tidur, kahwin. Itu benda macam tu, kita kata lembu boleh buat, kambing boleh buat. Tak perlu kita untuk tugasan tadi. Hatta kalau kita balik pada masalah apa, masalah makhluk yang kita panggil apa? Yang taat kepada Allah Taala. Malaikat lagi taat banding kita. Allah tak perlukan kita kalau nak suruh makhluk menyembah dia. Malaikat dah ada dah. Originally malaikat lebih taat daripada kita. Tak perlukan pada kita pun, ada pun malaikat dah ada dah. Jadi apa tugasan kita sebenarnya? Kalau kita tak ada kat dunia ni, apa jadi pada dunia ni? Dunia rosak. Kan? Jadi kenapa kita datang? Soalan. Lepas tu, ke mana kita nak pergi lepas ni? 3 soalan besar. Kan? Lepas mati macam tu je ke? Ke mana kita pergi? Dengan macam-macam benda kita buat kat dunia, tiba-tiba mati. Habis. Mudah je. Kan? Tak ada persoalan. Tak ada tanya kita buat apa dulu kat dunia. Tak ada perhitungan. So, jadi Allah Ta'ala berikan benda tadi, kita faham. Kita belajar, kita tahu. Jadi akal kita mengajar kita, Allah Ta'ala ada. Akal kita mengajar kita kena cari agama. Tapi bila manusia tak nak belajar, ni masalah lah. Allah Ta'ala berikan persiapan untuk setiap manusia ni. Tak kira dia lahir dalam keluarga Muslim atau keluarga yang kafir. Dia lahir anak imam atau anak perompak sekalipun. Semua persiapan untuk dia dapat hidayah dah ada. Cuma masalah apa? Nak ikut tak ikut je. Jadi dengan permisalan tadi, ada orang yang ada orang beriman, dia akan rasakan benda tu adalah benar daripada Tuhan dia. Ada pun orang yang kafir, dia kata apa? Apa yang Tuhan nak daripada permisalan ini? Apa kata? Allah Ta'ala kata disesatkan dengan benda Quran. Yudillu bihi man yasha wa yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dia sesatkan, dia beri hidayah dengan, disesatkan dengan contoh tadi ramai, dan dia beri hidayah dengan contoh tadi ramai. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin, dan tidaklah disesatkan dengan ayat, dengan tanda-tanda bukti-bukti tadi ataupun contoh tadi kecuali orang yang fasik saja. Mana kemudian ayat yang mulia ini tadi menjelaskan bahawa alasan penyesatan mereka adalah keluar mereka dari ketaatan kepada Allah Taala dan perintah-perintahnya. Tu kata wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak disesatkan dengannya, dengan contoh-contoh tadi, kecuali orang yang fasik yang keluar daripada ketaatan, tak nak mendengar, tak nak ikut, tak nak, kan, dia rebel, dia menentang. So jadi benda tu pilihan dia. Dia nak taat tu Allah kata faman kana al-haq min rabbik. Dan surah Al-Kahfi Allah kata al-haq min rabbika. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mana barang siapa nak beriman, iman, siapa tak kufur. Maksudnya bukan Allah Taala izinkan suka seronok, tak. Maksudnya Allah Taala kata siapa nak pilih, buat pilihan. Mana kita kata kita tadi benda Allah Taala beri pada kita choices. Di sini sekarang pakai, mati nanti tak ada. Habis. Memang keluar kubur nanti tak ada, jalan je. Kenapa berdiri kat sini? Kenapa berdiri kat sini? Tak ada. Semua akan diri. Kan, bila peluh naik kepada manusia tadi, ada sampai buku lali. Kalau kita ikut, kita lari lah kan? Tak lari. Tengah panas kok nyorok belakang orang ke? Tak boleh nyorok. Pasal apa? Kita hilang kita punya apa? Apa yang di dunia ni Allah Ta'ala benarkan kita buat, tidak lagi dibenarkan. Nak berjalan sendiri, nak bercakap apa nak, tak boleh. Hatta mulut akan dikunci. Kalau manusia nak bagi alasan, dibagi tangan kaki dia akan bercakap. Sampai dalam hadis Nabi SAW, dia kata apa? Dia kata bila orang berkenaan, orang sebut dia berhujah, Allah Ta'ala kunci mulut dia, tangan kaki bercakap. Lepas tu bila lepas dia buka mulut balik, dah kaki dan tangan dia cerita apa dia buat, dia kata korang ni, dia kata aku berhujah bagi pihak korang. Kenapa korang apa? Beri penyaksian against aku. Mana aku berhujah supaya kita tak masuk neraka. Tapi kau bercakap, tapi pasal yang bercakap tadi adalah arahan Allah Ta'ala, dia bercakap. Dan dia akan cakap benar. Dia takkan cakap macam ni kita, Tuhan punya badan. Dia akan cakap benda yang benar. Dia kata, ya Allah, orang ni buat sekian. Ya Allah, aku buat sekian. Tuhan, aku halakan aku ke sini, halakan aku ke situ. Mana Tuhan tu bertanggungjawab. Dia bukan kita kata salahkan Allah Ta'ala semata-mata. Allah Ta'ala jadikan aku macam ni. Tak boleh. Bila kata-kata macam tu, kita kata Allah Ta'ala izinkan, ya. Allah Ta'ala paksa, tidak. He doesn't force you to become anybody. Kan? Kita kata itu pilihan kita. Itu di situ ada dosa dan pahala. Tapi adakah benda tu dia tahu akan jadi? Ya, dia tahu. Adakah benda itu ilmu dia mendahului segala-galanya, dia tahu apa yang akan jadi. Tapi dia tak paksa kita. Mana apa yang akan jadi, dia tahu. Macam anak murid dalam kelas lah. Kan cikgu dah bagi tahu dah, supaya suruh buku dan sebagainya. Lepas tu pilihan, nak belajar ke tidak, terpulang. Tapi cikgu tahu tak anak murid dia akan gagal ke tidak? Normally seorang cikgu dia akan tahu. Kalau dia attentif pada pelajar dia tahu pelajar-pelajar yang markah banyak. Ni 3-4 orang ni. 1, 2, 3 ni. Lepas tu yang corot sekali. Budak ni. Dia ada attentif, dia tahu soalan susah ke senang dia yang buat.
So Allah Ta'ala macam tu, dia jadikan trial pada kehidupan kita, dia buat. Dia tahu tak kita? Dia tahu. Jadi apa akan jadi outcome, dia tahu. Dan masa yang sama, benda berkenaan dalam pengetahuan dia semua sekali. Tapi kita tetap bertanggungjawab dengan apa yang kita pilih. Bukan maksudnya dia paksa kita, you must become this. Maksudnya dia berada neraka, masuk neraka sebab apa? So Allah Ta'ala paksa. Tak, Allah Ta'ala tak pernah paksa. Allah Ta'ala tahu akan jadi, dia tahu akan jadi. Soalan manusia tu dipertanggungjawabkan di atas apa yang Allah Ta'ala izinkan. Yang kita kata Allah Ta'ala berikan amanah. Amanah tu yang diberi pada kita, yang bumi tolak, langit tolak, kan? Yang semua sekali tolak, tak gunung tolak. Kita sanggup. Yang sanggup tu apa? Kan langit, bumi dan sebagainya nak pecah ke nak apa kan bukan atas pilihan je. Tapi kita nak cocok tangan, nak kerat jari, nak bawa motor laju-laju ke, nak bawa kereta laju ke, siapa? Tanggungjawab lah. Tu beza dia. Mana amanah tu adalah kita yang diberikan amanah tu. Benda tu macam dia, segala benda kat dunia ni takkan terjadi melainkan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benarkan kita buat sendiri apa kita nak buat. Dia bagi pada kita, serah. Itu sebab kenapa kita bertanggungjawab di atas benda tadi. Kau setakat melihat mendengar, kambing melihat mendengar. Kambing melihat mendengar, lembu melihat mendengar. Dan dia ada alat tadi. Tapi apa? Choices tadi. Cik kambing dia tak ada choices. Dia tanya, nampak hujan je dia baik kan. Mana dia cakap lain. Dia tak ada buat tunjuk perasaan ke, kami tak setuju kami disembelih. Tak jenuh orang. Lembu-lembu semua mogok. Jangan sembelih kami. Dia buat spanduk pula. Pernah nampak? Tak ada kan? Sebab dia tak ada choices. Gajah tak ada choices. Kita ada pilihan. Itu sebab kenapa kita bertanggungjawab. Jangan salah faham. Jadi pasal asyik tahu terpengaruh dengan orang cakap apa, dah Allah Ta'ala jadikan aku macam ni. Tak. Allah Ta'ala jadikan kita macam ni, tapi pilihan kita untuk berubah ambil inisiatif atau tidak. Dan dalam pergerakan kita buat inisiatif tadi, kadar banyak mana akan diberikan, itu terpulang pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang hidayah banyak mana. Mungkin kita kata dapat hidayah banyak. Banyak semua hidayah kita dapat. Mana sampai cerah, dunia terang menerang. Ataupun nampak malam je sikit. Itu terpulang pada Allah Ta'ala, kadar dia. Berapa lama untuk kita sedar, berapa lama untuk kita boleh menangis, berapa lama untuk boleh kita bertaubat. Itu terpulang pada Allah Ta'ala punya kadar yang diizinkan. Tapi dari masalah pergerakan, effort anda kena buat. Struggle, anda kena struggle. Intention, anda kena sincere. Habis. Lain tak ada masalah. Mana kalau dapat banyak mana, itu terpulang. Allah Ta'ala beri hidayah, ikut, dapat jawapan dia, atau lambat sikit, atau lambat. Kadang-kadang kita, rasanya orang tu sekejap je. Pergi macam ada masuk Islam, kemudian pergi belajar, jadi ustaz. Yang ni Muslim lah. Belajar, hilang. Belajar, hilang. Yang itu jadi ustaz, yang ini tak jadi ustaz. Maksud dia pergi belajar agama juga. Jadi apa jadi? Sebab ini kita kata kadar banyak mana. Bukan masalah Allah Ta'ala tak benarkan. Allah Ta'ala benarkan. Kadar banyak mana. Ada orang cepat putus asa. Kan, cepat putus asa macam dia. Malaslah, nantilah. Ulang balik. Ada orang tak, dia tunggu, sabar dan sebagainya. So itu sebab kita kata benda perkara-perkara yang membantu untuk kita dapat banyak dan sikit, tu juga Allah Ta'ala aturkan. Faham Jadi secara asas jangan sebut dah Allah Ta'ala jadikan. Kalau macam rumah roboh, ada takdir macam mana. Kan bukan kita minta batu dari bukit jatuh kena rumah kita. Bukan kerja kita, bukan kita goyang bukit tu. Faham tak? Jadi kena jatuh. Itu takdir, terima je. Tak ada masalah. Tapi masalah apa? Nak jalan ke tak jalan, nak tengok ke tak tengok, nak pegang ke tak pegang, nak cakap ke tak cakap, nak melangkah tak melangkah, anda bertanggungjawab. Yang lain-lain bukan anda punya kerja. Hujan tak hujan, bukan anda kawal. Kan? Nak panas ke nak hujan, atau masak-masak nasi nak masak ke tidak, api padam ke tidak, gas habis ke tidak, itu kerja anda. Kan? Sebanyak lagi gas. Buka-buka, apa sedang masak-masak, punya gas habis. Okey, itu kan kerja anda. Yang akan dipersoalkan, apa anda pegang, apa anda tengok, itu yang akan dipersoalkan. Kena faham betul-betul. Jelas Itu sebab mengapa Allah Ta'ala kata, contoh tu diberikan, dengan contoh tadi, disesatkan ramai, dan diberi hidayah pada yang ramai. Dan takkan disesatkan dengannya, kecuali orang yang fasik saja. Orang yang lari daripada ketaatan. Yang tak nak tundukkan. Dia tahu dia makhluk. Dia tahu dia datang menumpang. Dan dia tahu kalau dia sendiri punya rumah, kalau tetamu datang, kena ikut rules dia. Di mana dia kata makan, kan letak makan dekat meja makan. Datang tamu dia ambil kan makan, lepak tepi depan televisyen. Dia kata apa? Kan kapet baru beli tu. Tak? Kan kapet baru beli, raya kan. Kapet baru beli, nak marah ni kan anak jiran, anak tahu, anak kawan kita datang rumah. Kan, dia pegang ini, dia pegang itu. Apa perasaan dia? Bila kita ada barang, kita pemilik, datang orang masuk dalam rumah kita, tak ikut rules yang kita ada. Kan? Kita bagi tempat basuh tangan kat sini,
Dia pergi lap kat meja. Ni kain apa? Seprah meja kita kan. Dia buat macam tu. Bagi tisu dah. Dia buat macam tu. Nah, ikut logik ni boleh basuh tak? Boleh basuh kan? Apa masalah dia? Kita rasa apa? Apa salah orang ni? Dia bukan tuan punya rumah. Asal dia buat suka hati. Kalau kita buat lantak kan lah. Kalau kita buat lantak, itu hak kita. Kadang-kadang kata orang buat pada barang kita, kita kata apa? Kita mesti kata, rules aku. Kan? Ini bilik sekian. Walaupun kita kata, buatlah macam rumah sendiri. Buatlah macam rumah sendiri. Still, orang berkenaan tak layak, tak boleh masuk bilik anak dara kita. Ataupun tengok hilang. Mana tengok bawah katil kita. Buat apa tu? Dia kata buat macam rumah sendiri. Tak faham tak? Dia ada limitation dia. Maksud dia, kita tak boleh terima orang berkenaan dalam rumah kita buat macam tu. Kita buat sendiri, tak kisahlah. Kan? Satu hari boring. Tidur atas katil dia, tidur bawah katil. Terpulang lah. Nak rasa dalam kubur macam mana. Duduk bawah katil dengan rapat kan. Rasa macam, oh ini payah nak gerak ni. Okey, takut. Takut nak takut kan. Okey, silakanlah, buatlah. Masuk dalam mari ke duduk diam. Tak ada siapa bising. Itu rumah kita. Tapi bila orang lain buat, tak boleh. Sekarang ni, alam ni kita datang, alam dah siap. Bila dah tengok benda dah siap. Macam masuk yayasan taklim ni, tengok kursi dah ada aircon, ada sekian. Dalam kepala kita apa? Ada tak tuan pemilik dia? Ada lah. So ada tak rules? Mestilah ada rules. Jangan pergi datang kat sini tarik itu kan. Maksud dia ini mana logiknya. Sekarang ni alam dah siap. Air dah ada, oksigen dah ada. Tak kena buat oksigen dulu. Tak ada. Kan semua dah siap. Semua dah ada. Pakai je. Tiba-tiba kita kata tak nak terima arahan daripada yang menciptakan kita. Masalah lah. Tak nak tanya dia nak apa dari kita. Tak ada do and don't. Tak ada do and don't. Kita ada do and don't. Pencipta alam tak do and don't. Suka-suka hati kamu nak buat apa. Peliknya. Kita double standard. Kita boleh terima untuk diri kita. Jangan buat sekian dalam rumah aku dan sebagainya. Allah Ta'ala ciptakan alam ni. Kita boleh kata kita bebas merdeka. Tak boleh ada restriction. Kan? You want to be wild lahir untuk jadi liar. La ilaha illallah syarikalah. Kambing je lah. Tapi kambing pun ikut aturan. Kan? Dia tak ada orang kata melanggar peraturan. Dia tak ada macam apa jadi gangster dan sebagainya. Manusia lain. Kan? Mana menunjukkan bahawa kat sini kita kata aturan sebenar. Allah Ta'ala aturkan. Mana dengan yang engkar, yang kufur, yang degil tu, actually benda tadi dia sepatutnya tahu dah bahawa alam ini milik Allah Ta'ala, maka ketundukan tu mesti bersedia untuk tunduk. Sebab anda bukan tuan punya tempat. Tu Nabi kata dalam hadis, Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia macam orang yang asing. Kan orang asing masuk kampung orang, nak pergi tidur mana, minta izin untuk penghulu kami ni daripada jauh, nak singgah sekejap boleh tak? Untuk penghulu kata boleh. Yang tinggal balai raya. Pergilah tidur situ. Lepas tu nak keluar pula, nak pergi ke mana-mana. Kan kampung tu mesti ada rules dia, pukul berapa boleh keluar sebagainya. Kita merayau kan? Kena marah pula. Jadi tanya lagi. Kami ni nak sekian-sekian, dekat mana nak cari air? Dia kata tunjuk sana. Kan pergi rumah orang pula, buka pipe rumah orang bawa baldi. Tak boleh. Tak? Maksud dia ada rules. Kalau kita masuk tempat mana kita jadi orang yang asing, semua kita kena tanya. Nak buat apa, tanya dulu. So macam tu kita sekarang ni Nabi sarankan pada kita, jadilah kamu dunia macam orang yang asing, orang yang dagang, yang datang masuk rumah orang. Maksud dia ataupun orang melintas jalan, melintas laluan kan, datang singgah kemudian pergi balik. Au abiri sabil. Mana bukan untuk datang kekal. So kita tahu kita memang bukan datang dari kan sebelum 100 tahun kita tak ada. Kan sebelum 100 tahun kita ada. Sekarang kita ada. Lepas 100 tahun kita hilang. Maksud dia tak ada. Ada. Lepas ni hilang. Macam itulah. Orang tu tak ada di kampung tu, sampai kampung tu, kemudian keluar balik. So, sementara berada dalam kampung berkenaan, rules dan juga regulation kampung berkenaan, dia ikutlah. Contoh macam student kita pergi ke US, pelajar ni nak masuk belajar dan sebagainya, nak dapat ni staying permit sebagai pelajar student visa tu, kena ada insurans perubatan. Biar kita kata benda saya tak nak pakai pun, still anda tak boleh, anda tak ada, anda tak boleh buat. Tu regulation yang diorang ada. So anda cakap apa? Terima je lah. Kata apa? Bukan negeri anda. Kan negara tu dah ada peraturan sendiri, anda kena ikut. Atau contoh macam di Amerika Syarikat, dadah kalau dia kata kadar untuk pakai sendiri, tak apa, tak kena gantung dan sebagainya. Tapi kalau kata macam kita kat Malaysia, jangan buat pasal. Kan sikit ke banyak sama je. Kalau dekat sana dia ada apa medicine marijuana, marijuana yang medicine punya. Ada lesen pula. Nak gisap marijuana tu boleh dapat lesen. Peliknya. Tapi sana ada peraturan, sini tak ada. Mana ada doktor kata, okey, ni kena bagi isap dadah ni. Kan jumpa dengan polis, doktor bagi dibenarkan isap dadah. Ada? Anda dengar? Tak ada kat Malaysia dekat ada.
Peraturan setiap negara berdasar pada Tuhan punya tempat. Faham tak? So sekarang ni alam ni seluruhnya adalah milik Allah Ta'ala. Takkan tak nak tanya kot. Kan? Kita menumpang sekejap je, 60 tahun, 70 tahun. Tapi takkanlah kita tak nak tanya apa dia nak kita buat, apa dia tak benarkan kita buat. So manusia yang tak nak tanya, tak nak terfikir, dia ignorant. Maksudnya dia tahu tempat ni bukan dia punya, tapi tak nak tanya Tuhan punya tempat dia nak apa. Dia datang menumpang, tapi dia tak sedar dia menumpang. Dia rasa dia raja. Ini masalah. Ini masalah sebenar. Ya? Jadi maksud dia kata lalu Allah Ta'ala menambahkan mereka kesesatan di atas kesesatan mereka. Maka mereka tambah sesat, makin sesat lagi. Jadi macam Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran surah Maryam ayat 75. Kul man kana fi dhalalati. Katakan Muhammad, siapa yang dalam kesesatan, falyamdud lahu rahmanu madda. Maka biarlah Allah Ta'ala melanjutkan bagi dia setempoh tertentu. Biarkan makin jauh dan bagi tempoh pula untuk dia makin teruk. Bahkan tu sebab bila kita lihat manusia tu buat salah, buat kejahatan atau kufur dengan Allah Ta'ala, tapi hidup sihat je, tak mati-mati. Allah Ta'ala apa? Tak benarkan dia peluang untuk dia, dan makin menambahkan dia rasa apa? Makin jahat. Dia tak rasa nak bertaubat. Kalau dia buat salah, kalau tak jadikan semua manusia ni buat salah je accident, buat salah je kena musibah, kena petir terus. Tak ada siapa ke buat jahat. Tak ada siapa ke buat jahat, kan? Tapi bila manusia dia dibenarkan. Kalau dia kata ada orang tu lepas musibah buat tinggal solat. Ada saya ingat kawan saya dulu. Dia cerita, dia kata apa? Dia tinggal solat Jumaat. Lepas tu kita dia pergi, orang kata sanggup tinggal solat Jumaat nak pergi jumpa awet. Lepas tu on the way nak pergi tu, dan mak dia pesan, dah kata jangan tak pergi solat sebagainya. Dia pergi kerja sambil pergi buat macam tu. Lalu on the way tu dia kata dia U-turn kat jalan mana entah, datang teksi langgar, kaki dia koyak tu. Mana luka lah, teruk lah. Parah lah luka kaki dia. Lepas daripada hari berkenaan, tak pernah dia tinggal solat Jumaat. Jadi macam tu, manusia kan dia ada ni kan. Sekali dia rasa tu dia takkan buat dah. Kan dia rasa macam tu tak buat dah. Ada orang makin langgar, makin happy. Makin tak semayang, makin kaya. Makin tak semayang, makin sihat. Ini orang ni bahaya. Allah Ta'ala benarkan dia. Dia makin sesat. Allah Ta'ala biarkan. Biar. Sampai last sekali kan, ketika akhir kalam dia, tidak ada la ilaha illallah dah. Tak ingat dah, tak sedar dah. Mana itu bahaya dia. Banyak orang salah faham. Dia kata bila Allah Ta'ala berikan penangguhan tu, maksud dia sebenarnya itu ada possibility Allah Ta'ala tak sayang. Pasal ke musibah ataupun bencana yang Allah Ta'ala kenakan kepada seorang mukmin. Dia bentuk tu adalah bentuk untuk peringatan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Sajadah contohnya kan. Allah Ta'ala kata apa? Falanudhiqannahum minal adzabil adna. Kami pasti akan kenakan mereka azab yang rendah, azab yang kecil. Dunal adzabil akbar, bukan azab yang besar. Kenapa? La'allahum, moga-moga mereka yarji'un, akan balik. Maksud dia Allah Ta'ala sayang ke benci? Sayanglah. Kan Allah Ta'ala sebut apa, falanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Moga mereka akan patah balik. Itu matlamat asal diberikan mudah-mudahan supaya kita patah balik. Dikenakan musibah untuk patah balik. Maksud Allah sayang. Dia kata buat jahat makin sihat, buat jahat makin kaya. Bahaya. Memang bahaya. Sebenarnya tu actually ada antara perkara-perkara yang kita melalaikan orang berkenaan. Tu Nabi kata, Allah Ta'ala kata sebut Al-Quran, katakan Muhammad, siapa dalam kesesatan, biarlah Allah Ta'ala bagi dia tempoh, jauhkan lagi. Dan dia menyebut 3 sifat orang fasik berkenaan. Allah Ta'ala terangkan siapakah orang fasik yang akan dengan perbandingan permisalan Al-Quran tadi, dia tak dapat kesan apa-apa, bahkan dia makin teruk. Apa dia? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mana pertama sifat mereka adalah mereka melanggar, merungkaikan ikrar perjanjian yang diambil oleh Allah ke atas mereka setelah menegaskan dan dan juga mengikatnya, dia dirungkaikan balik. Ikrar berkenaan yang dikatakan ke atas manusia ni, yang dia dirungkaikan oleh dia adalah apa yang difitrahkan Allah Ta'ala terhadap setiap jiwa berkenaan dengan tauhid. Memang kita kata dalam hadis, dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 172, Allah Ta'ala nyatakan wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Allah kata wa idh akhadha Allahu mithaqa bani bila ingat lagi Allah Ta'ala ambil daripada anak Adam ni perjanjian mereka. Dzurriyyatahum min ba'dihim. Mana Allah Ta'ala keluarkan semua sekali. Semua anak Adam ni dia berikan oleh Ta'ala peluang untuk bersaksi, memberikan penyaksian berkenaan dengan Allah Ta'ala itu Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum.
Mana Allah Ta'ala keluarkan, mengambil daripada anak Adam ni, daripada belakang tu, Allah Ta'ala keluarkan semua sekali. Mana kita, daripada Adam ada keturunan, dikeluarkan keturunan dia. Lepas tu daripada anak dia keluar pula semua descendant tadi anak-anak Adam ni diberikan penyaksian. Disuruh menyaksikan. Untuk buat penyaksian apa? Allah kata alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu. Yang ini para ulama nyatakan ini ada alam roh. Dan tu sebab kenapa saya kata tadi, tendensi atau kecenderungan untuk manusia beriman mudah. Mana kita logik akal kita akan ajar kita untuk cari Tuhan. Mana bila kita contoh macam, kan kita terangkan hari tu waktu bincang berkenaan dengan Allah Ta'ala ciptakan langit, bumi dan sebagainya. Kan kita kata benda-benda berkenaan macam kita ni kan, macam kita duduk dekat bumi. Bumi ni dengan matahari jarak dia tepat. Tidak jauh sangat, tidak dekat sangat. Kalau dekat sangat terbakar semua sekali. Jauh sikit beku semua sekali. Beku, semua beku. Kan kutub utara kita, selatan kita beku. Tarik sikit bumi ke arah kawasan berkenaan, habislah dunia ni. Beku semua. Kan kawasan tengah ni pula panas kan. Ke depan lagi sikit. Tak jahanam. Mana jarak dia betul, tepat. Kemudian pusingan dia, rotation dia betul tepat. Kadar air, oksigen dia betul tepat. Mana dekat mana kita je. Mana kita kata secara tak langsung yang mengajarkan kita bahawa apa? Ini bukan jadi dengan tak sengaja. Bukan accidentally happen. Out of the blue, tiba-tiba jadi. Nasib baik. Well, luckily we are on the third rock from the sun. Lepas tu dia intai dekat tempat lain tak ada makhluk. Intai ke Marikh tak ada, intai ke sini tak ada. Pula. Kan? Tak pening kepala ke? So, kita datang sini ni secara tak sengaja ke? Meant to be. Macam kita meant to be macam lah. Macam, kan saya kata loh, kalau dia kata nampak macam pen ni kan. Pen ni siapa buat? Gitu. Tak siapa buat. Well, accidentally happen. Lori bawa aluminium, berlanggar dengan lori bawa plastik. Dengan lori bawa dakwat. Langgar-langgar jadi pen. Mana boleh? Akal kita tak terima. Ni kita kata kan, maksud dia yang mencipta. Kalau yang ni macam ni kan, yang mencipta ni ada sifat-sifat dia. Dia mesti ada kepandaian ni, tahu bahan kimia dan sebagainya. Mana ada sifat tadi. Yang buat kamera, yang buat lampu. Mana Allah Ta'ala ajarkan sebahagian sifat. Yang kita sebut itu kan. Fitrahnya manusia akan faham bahawa pencipta dia bukanlah berhala, bukan ini, tak boleh mati, tak boleh sekian, tak boleh sakit, tak boleh tidur, tak boleh rehat. Tak boleh rehat. Kalau kata ada rehat, habislah alam ni. Tak terjaga tu, accident happen. Mana ada accident kat dunia ni? Kan, accident bintang tak sengaja langgar. Mana ada? Semua tepat, bergerak. Kan? Dan cerita Star Wars tu tipu. Kan? Itulah jadi sekian. Kiamat dia, Allah Ta'ala hilangkan sistem tadi. Ada graviti, tahan kita punya udara. Air kita terlekat kat bumi sebab apa? Tak terlepas. Sekali kan patutnya terlepas lah. Ada lapisan udara. So, udara tadi tahan kita, lindungi kita, bagi atap yang melindungi kita. Semua sekali tu bukan menunjukkan kita ni benda terjadi dengan sendiri. Jadi tak sengaja. Badan kita sendiri kan kita terangkan, kita ada sistem saraf, sistem rangka, tulang, sistem otot, sistem penghadaman, sistem perkumuhan. Semua sekali benda tadi dengan aturan. Kan kita ni multi sel. Kita ni bukan satu sel, kita billion sel. Bergabung semua untuk mewujudkan manusia yang hidup, yang bercakap, yang mentadbir. Kan kita kata benda tadi, kalau kita kata satu sistem kita tak betul, semua manusia akan mati. Mana maksudnya kan kita kata benda-benda ni bukan jadi dengan tak sengaja. Suhu badan kita terjaga, bukan tak sengaja. Dengan betul dikawal, terkawal dengan automatik. Bila panas berpeluh, bila sejuk rasa ngantuk nak tidur atau rasa nak makan, dua je. Kan bila sejuk kan, tengok matahari hujan turun, kau dapat makan pisang sedap juga ni kata. Tak, sebenarnya bukan apa, kan perut buncit dah makan. Tapi otak kita nak panaskan badan, dia minta semua hantar makanan. So kita pun nampak jadi lapar. Atau satu lagi jadi hibernate lah, tidur. Pasal tak nak bagi hilang haba. Itu matlamat asal badan kita. Automatik, bukan kita kawal. Kalau suruh kita kawal jenuh. Kan satu saliran ni keluar peluh. Okey, berapa banyak tuan-tuan boleh kawal? Liang badan kita ni peluh banyak mana ruang. Kalau panas kan nak keluarkan peluh. Kenapa tu? Dengan keluarkan peluh dia. Kan letih. Takkanlah benda ni datang dengan tak sengaja. Accidentally happen. Daripada ameba protozoa jadi ikan jadi biawak jadi burung jadi buruk jadi orang. Seriously? Kan benda situ nonsense. Mana benda ini kita kata fitrahnya manusia ni faham. Allah Ta'ala jadikan pada kita ada. Mana dengan perjanjian yang awal dahulu, kita sebenarnya boleh faham, kita boleh kenal pencipta kita. Walaupun kalau kita kata wahyu tak datang, kita ada percentage 30%, 50% kita boleh kenal. Pasal dia tak mengajar kita untuk kata sebaliknya. Alam ini mengatakan kepada kita Allah Ta'ala pencipta kita. Tapi kalau kita tak perhatikan, kita nampak lah. Bila kita perhatikan, kita nampak. Secara tak langsung dah ada perakuan tadi. Dari perakuan pertama,
macam sebut dalam surah Al-A'raf 172, diambil ketika permulaan kita alam roh. Semua manusia ini Allah kata alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka semua kata qalu bala syahidna. Semua kata kami saksikan, kami menyaksikan benda berkenaan. Allah Ta'ala buat benda tu supaya kamu tak berkata bahawa tak pernah berikan perjanjian. Perjanjian tu dah diambil. Sebab kenapa anak-anak kita asas yang ada adalah Islam. Maka kita boleh terima, benda-benda terima. Itu sebab kenapa yang saya pernah cerita tu kan, ada seorang akak tu. Dia lahir anak Sami Hindu. Bapak dia buat kerja, buat patung, masukkan nyawa dalam patung dan sebagainya. Dia soalkan bapak dia, umur 5 tahun, kecil. Ketika tu, dia kata, dia soal bapak dia apa? Bapak buat Tuhan. Ni akal yang waras. Bapak buat Tuhan. Bapak masukkan nyawa dalam Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan? Kan bapak lagi baik dari Tuhan. Kan? Kau pahat, kau sekian masuk. Anak ni cakap macam tu. Bapak dia kata apa? Tak ada jawab. Orang dia kata, jangan cakap macam ni lagi. Mana dia kata dia diam sampai dewasa, dan kepala dia masih lagi terfikir benda berkenaan. Maksudnya kalau dia kata seorang manusia fikir macam tu, dia hilang masalah. Kan contoh macam orang Kristian, macam kita buka dalam kitab Bible dan sebagainya. Banyak benda pelik yang kita kata takkanlah bukan Isa AS kan lahir manusia. Kata Tuhan. Itu anak Tuhan. Sedangkan Isa sendiri kata, aku bukan buat benda daripada diriku sendiri. Mana semuanya daripada kehendak Allah Ta'ala. Aku buat benda sekian, semua dalam Bible sendiri cakap macam tu. Dan Isa tak pernah kata, aku Tuhan, sembahlah aku. Tak pernah. Walau satu sekali pun. Tapi diorang apa? Degil. Tahu dah, tak logik. Kan? Macam Al-Quran ajar nak katakan Isa bukan Tuhan. Allah Ta'ala mudah je letakkan. Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran. Allah sebut, Mal Masih Maryam illa Rasulullah. Wa ummuha siddiqah. Okey, surah Al-Maidah 75. Tiadalah Masih Ibnu Maryam ni kecuali apa? Rasulullah, utusan Allah Ta'ala. Dan mak dia apa? Siddiqah, seorang wanita yang benar, truthful, mana cakap benar, perbuatan benar. Allah Ta'ala nak ajarkan mereka bukan Tuhan. Kana yakulani ta'am. Mereka dahulu makan makanan. Mereka makan makanan. Dia eat. Kenapa tak sebut-sebut kata eat? Apa masalah dia? Sebab bila orang makan, dia mesti apa? Tahu anda makan, mesti apa? Apa jadi lepas anda makan? Anda pergi tandas. Seriously, can you accept God that pergi tandas? Tahu tak kata, undur. Lihatlah. Macam mana kami buatkan contoh kan? Apa Allah kata? Undur kaifan nubayyinu lahumul ayat. Tengoklah Allah kata. Macam mana kami tunjukkan pada kami terang pada mereka ni bukti, tanda. Okay? So manzur. Kemudian lihatlah anna yufakum, macam mana mereka berbohong. Mereka menipu. Mana orang yang kata Isa anak Tuhan kan, Isa ni Tuhan, mak dia Tuhan semua ya. Tengok. Allah kata mereka dua bagi makan makanan. Nak ajar kata apa? Kalau makan makanan, kadang-kadang salah makan, sakit perut. Can you accept a God that sakit perut? Apa jadi? Sakit perut. Ilah Allah. Kalau kita tandas tak boleh terima, kita tak boleh terima. Akal manusia tak boleh terima. Tapi apa? Degil. Tu masalah dia, degil. Kan maksudnya secara fitrahnya tak payah kita ajar daripada Islam pun. Memang akal kita boleh terima Tuhan yang sakit, demam dan sebagainya. Atau contoh macam lah, makan makanan betul? Pergi tandas. You cannot accept that. Tahu tak kata? Tengoklah macam mana kami buat permisalan. Kemudian tengok pula macam mereka pun mengada-adakan pembohongan. Lari. Itu sebab kenapa dia kata macam orang Kristian ni dia main tangkap mudah. Belah sikit dia kata apa? Dia kata you cannot understand Bible except you have the Holy Ghost. Kalau you ada Holy Ghost, then you understand. So semua pening kepala tak faham dalam Bible tu apa. Tapi apa? Alasannya mudah aja. Anda tidak ada Holy Ghost. Matilah macam tu. Kan? Itu kita kata pelik kan. Tahu dah mana fitrahnya anda tak boleh terima benda nonsense macam ni. You cannot accept something like that. Faham tak? Itu sebab kenapa kita kata Allah Ta'ala berikan. Itu fitrah. Ini tanpa kita belajar agama mana pun, dalam diri manusia tak boleh terima Tuhan macam ni, tak boleh terima Tuhan macam ni, tak boleh terima Tuhan macam ni. Dalam diri kita dah ada dah. Allah Ta'ala siapkan. Tak boleh terima. Macam Tuhan tak boleh cakap, tak boleh mendengar, tak boleh mentahkan diri. Macam Ibrahim ketika nak ajar kaum dia, apa dia buat? Kan dia pergi pecahkan berhala. Kaum dia sembah. Kemudian bila kaum dia tanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, adakah kau buat perkara ini pada Tuhan kami wahai Ibrahim? Dia kata, qala bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Pakai yang buat sebenarnya tu, yang besar tu. Fas'alhum, tanya mereka, in kanu yantikun, kalau mereka boleh bercakap. Kaum dia diam, tunduk kepala. Kau tak kata, kau dah tahu dah dia tak cakap. Tu bila kaum dia kata, kau kan tahu dia tak cakap.
Ibrahim pun bantai lah. Time tu dia bantai, dia kata macam mana aku boleh sembah sesuatu benda tak bercakap, tidak boleh menjawab, tidak boleh mendengar, tak boleh tolong diri sendiri, tapi kau minta tolong dengan dia. Logically akal kita tak terima. Kau tak jadikan fitrah. Itu fitrah yang tak jadikan pure dalam hati kita. Ini sifat asal. Kita boleh terima Tuhan yang macam tu. Nampak tak? Tapi degil, tu masalah lain. Dan fitrah dengan perjanjian kita yang awal, memang kita kata takkan boleh. Itu sebab kita kata orang-orang yang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang merungkaikan, mencabut atau membatalkan apa? Perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dah janji dengan Allah Ta'ala, dia batalkan. Okay. Para ulama kata, first janji dimasukkan itu. Tapi secondly, ia berkebarangkalian juga apa yang diambil Allah Ta'ala ke atas ahli ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ayat 87. Wa iz akhadna mitsaqal ladzina utul kitab. Mana bila ingatlah kita Allah Ta'ala ambil perjanjian dengan orang yang diberikan kepada mereka ni kitab, diberi kitab kepada mereka, panduan. La tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Mana hendaklah kamu terangkan ia kepada manusia, jangan kamu sembunyikan ia. Jangan kamu menyembunyikan kitab berkenaan. Itu janji Allah Ta'ala ambil. Dan bahkan ada yang kata janji itu adalah janji yang Allah Ta'ala ambil ke atas Bani Israel. Orang kata Allah Ta'ala ambil janji dengan mereka, jangan ini, tapi mereka dah ambil janji, lepas tu mereka langgar janji berkenaan. Janji yang Allah Ta'ala ambil ke atas mereka. Mana itu yang dimaksudkan oleh para ulama berkenaan dengan sifat pertama golongan yang disesatkan dengan contoh-contoh Al-Quran, contoh yang Allah Ta'ala berikan. Pertama, sifat mereka yang fasik ni adalah orang yang merungkaikan janji Allah Ta'ala, maksudnya dilanggar. So yang nombor 2 ni kan, yang perjanjian setia ni basically kebarangkalian. Is it that means Pasal kita tu sini, pasal ayat tu tak tuju pada orang tu directly. Pasal dia kata alladzina, whoever, orang-orang yang, those who are. Jadi those who are is actually can refer to anybody yang bersifat dengan sifat tersebut. Faham tak? Orang yang bersifat-sifat tadi. Bahkan bila refer pada Al-Quran, dia ada dua tempat. Satu tempat yang dikatakan perjanjian Allah Ta'ala ambil ke atas anak Adam ketika alam roh. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala juga ada perjanjian ke atas orang yang diberikan mereka ni kitab. Yang mana mereka dah ambil janji, tiba-tiba lepas tu dah langgar. Dia kebarangkalian maksud dia apa? Maybe the meaning is here. Meaning is here. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran tu datang dengan alladzina. Alladzina isim mausul ni dia umum. Boleh kena kepada siapa saja. Maybe maybe ustaz. Maybe orang Islam sendiri. Faham tak? Orang yang mengaku Islam. Sebenarnya asal ini kena kepada orang yang bukan Islam, yang menentang tapi ada orang dia dengan datang contoh tak nak berikan, still dilawan juga walaupun dia Muslim. Ada. Okey, tentang yang fasik tadi lah. Sama ada dua ya. dalam lawan yang ikrar lah. Ya, Okey. Lepas tu Ustaz kau kan mungkin bit off topic sikit. Terus. Pasal fitrah tadi. Macam mana nak terangkan tentang yang surah Al-A'raf 172 ni pada for example pasal normally mereka yang masuk Islam dia ada okay, is convert, but then dia kata okay, actually we are revert. That's a better word. Betul. Kita kata convert atau actually bila aslama dalam bahasa Arab masuk Islam, aslama syakhsun, maksudnya dia menyerah. Actually you are actually memang kalau seorang makhluk tadi, manusia, any human being, dia lahir saja, dia memang makhluk Allah Ta'ala pun. Dia nak ke tak nak, dia memang makhluk Allah Ta'ala. He's created by Allah. Tapi cuma apa? Nak submit kepada perintah Allah Ta'ala, arahan Allah Ta'ala. Itu maksud sebenar. Itu Islam. Itu bukan maksud dia menukar something. Tak ada. Menjadikan diri anda patuh pada perintah Allah Ta'ala, itu Islam. Islam is submission. Okay, kau cuma terangkan cerita pasal ni alam gaib. Alam roh actually itu sebab kenapa kita kata kan kita kata kita human ni actually kita ada dua unsur. Unsur kita satu unsur yang jasmani, unsur dunia ni, unsur alam, unsur unsur tanah dan sebagainya. Maksudnya yang jasad ni. Yang kita kata kita semua nampak. Dan ada lagi unsur satu lagi yang tinggalkan jasad ini bila mana kita mati. Memang ada unsur. Unsur satu lagi kita datang bila dia masuk. Bila mula dia masuk ke dalam badan manusia, bila dia mula sekian, kita tak tahu. Dan sebab itu Allah Ta'ala berikan satu pemberitahuan berkenaan asal ataupun wujudnya perjanjian antara mereka atau roh kita dengan Allah SWT sebelum kejadian kita dalam perut ibu kita. So how you want to release that to that? Itu yang saya cakap tadi. Fitrahnya seorang manusia yang lahir, kalau tak diganggu dengan ideologi pelik-pelik,
kan, dia takkan boleh terima Tuhan yang rekaan manusia ni. Macam saya kata kan, dia tengok Tuhan pergi tandas, dia tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Kenapa tak boleh terima? Dulu macam Karl Marx ataupun Mao Zedong dan sebagainya, Lenin, Stalin ni, diorang ada idea. Tahu idea dia apa? Nak lahirkan manusia yang lahir-lahir terus kafir, tak percaya Tuhan. Sedang ada masalah pasal nak jadikan manusia tak percaya Tuhan ada problem. Kalau kita nampak diri kita macam itulah, tak ada, hilang. Mesti ada datang dari mana, siapa cipta kita. Ada tajuk tadi timbul dalam persoalan tu. Dan bila orang tu, bila dia sedar saja kan keadaan tadi, dia mula patuh. Orang-orang yang sedar kenapa dia actually yang masuk Islam bukan sebab kahwinan dan sebagainya, yang sebab dia nampak, dia faham. Kerana dia kata aku ni makhluk, ada pencipta aku, apa dia nak aku buat. Dia sedar benda berkenaan, masa dia sedar balik perjanjian tadi. Dia covenant yang dia buat dengan Allah ketika alam roh tadi, dia akan mula sedar balik. Dan bahkan dia terima dengan simple je. Pasal ini perkhabaran gaib. Mana bila Allah Ta'ala beritahu contoh macam Adam, ketika Adam jadi, ada berlaku pertingkahan di antara iblis, tak nak sujud dan sebagainya. Nak terang macam mana kalau tidak terang macam tu? Macam tu lah cara dia. Ataupun macam ni, Allah Ta'ala kata ihbitu minha jami'a. Nanti kita akan belajar, turunlah dari syurga semua sekali. Dia come. Ada orang baru masuk Islam ni kata, atau non muslim, dia kata macam macam mana Adam turun mana? Betul tak? Kita kata nak terangkan secara physically, kita payah. Tapi kita terangkan secara kronologi sejarah manusia ni sekarang ni. Kalau kita kata dia bukan turun dari langit, turun daripada syurga, maksud dia apa? Dia memang cipta di sini. Okey, sekarang kita katalah mana tempat mula asal cipta dia. Itu jadi macam tadi kan, last kali bila orang yang kaji tentang nyawa, macam oparin, ada satu oparin kan, ataupun yang berikutnya macam zaman yang ketika tahun 2000 tu, ada satu kumpulan yang dia buat klon. Kan dia klon kambing Dolly kan. Kambing tu kan dia pun dan tahu ujung akhir dia kata apa? Ujung lepas dia cakap tu, tahu dia kata apa? Dia kata manusia dibuat oleh makhluk asing. Dia terpaksa keluar benda, tapi lepas tu dia hilang lah. Majalah Times muka dia orang. Dekat front page Majalah Times tu ada muka dia orang. Saya ingat lagi waktu saya dekat Yaman. Ada orang sibuk kan, kambing Dolly sebagainya kan. Orang macam bawa cloning kan. Tapi lepas tu mana dia orang? Mana? Kumpulan tadi senyap kan. Sebab ujung jawapan tu tak ada idea. Idea tu tadi dibawa oleh ramai orang. Siapa yang atheist, tak nak percaya Tuhan, last kali dia keluar itu. Macam Richard Dawkins daripada UK kan, yang sibuk jadi kira dia ni orang kata sebagai jagoh bagi atheist zaman sekarang. Bercakap kan, talk dan sebagainya. Yang kelakarnya bila dipersoalkan berkenaan dengan intelligent design. Kan macam mana manusia ni, makhluk ni jadi dengan ada aturan yang rumit. Kali macam lah, macam saya kata kalau kat depan tu, macam lah tulisan yang ni, yang saya ada dalam buku ni, ini saya tak tulis. Komputer ni jatuh daripada atas tangga, jatuh ke bawah, tiba-tiba terus tulis. Ada ejaan, ada aturan semua sekali. Boleh terima? Bukan, saya jatuh motor dia tu. Dia jatuh motor kan, tiba-tiba komputer goyang-goyang, keluar tengok ada dah. Komputer, tulisan ni, dengan aturan dia ABC tadi kan, dengan wording yang ada, dengan berbanding manusia, mana lagi rumit? Complicated. Kita lagi complicated. Kenapa yang ni kita tak boleh terima jadi dengan sendirinya, ni jadi dengan sendirinya? Tu dah jadi masalah. Pasal ini lagi intelligent banding yang ini. Problem sekarang. Jadi orang tanya dengan dia kan, tadi last dia kata apa? I think dia kata more intelligent being, dia kata, from outer space come to this world, created us and then go away. Seriously, macam budak-budak bodoh kan. Kita kata macam, ya benar, profesor kan, benda tadi akal tak boleh terima. Akal kita macam la ilaha illallah, itu jawapan dia kan. Tapi Allah Ta'ala berikan jawapan bahawa kita ni descend, logik. Pasal apa? Bumi ni, kita perhatikan, kita turun kat sini kena siap. Kalau perlu kan kita turun baru nak jadi. Seriously, sesak nafas dulu kan. Kita sekarang ni ada alat oksigen juga. Bayangkan tak ada oksigen lagi ketika mula jadi. Tak gila ke? Secara tak langsung sebenarnya yang dimaksudkan dengan fitrah tadi tu, apa perasaan dalaman manusia tu yang kita kata terpahat dalam jiwa kita. Kita tak boleh terima Tuhan yang ABC, dan kita tak boleh terima kita jadi dengan tanpa pencipta. Itu maksud sebenar. Dan bila orang tu sedar dan dia mula cari, dan maksudnya datang balik peringatan yang alam roh tadi. Reason saya tanya sebab pernah ada dialog lah juga. Faham. So when we talk about the covenant between you dengan the creator, so there's a song for them lah.
The word that they use is a crap. Pasal Jim, apa pasal kita sekarang ni, ini alam gaib sebelum kejadian kita, before you created. Actually, how can you know? So when the prophet, he came to us and he said that I am the messenger of God. Dia kata macam tu kan. So apa pemberitahuan dalam Al-Quran ni dikira sebagai apa? Sebagai pemberitahuan pencipta kita. Macam mana kamu jadi? Diterangkan. Kamu jadi macam mana? Kamu jadi dari apa? Dari apa diciptakan? From what substance? Adam jadi daripada tanah. Kalau kita tengok badan kita macam ni, kita kata dari tanah ke? Tak. Kan kita kata kita bukan dari tanah. Kan kita flesh and blood kan kita kata. Tapi Adam tak. Adam dari tanah. Betul Adam jadi macam mana? Kan dulu kita telur dulu ke ayam dulu. How can you know? Then the creator himself told us, dia terangkan macam mana dia buat manusia ni. Sampai kan berlakukan pertelingkahan kan, bila kita apa, iblis tak nak sujud. Kan dia kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia dari tanah. Even dalam hadis Nabi diterangkan macam mana. Bukan setakat itu. Berkenaan dengan macam mana apa ketika Adam punya jasa dah siap, macam mana apa iblis ni dia datang dan dia apa jentik badan Adam. Saya bila bunyi tang, dia dengar bunyi kan, bila porselin kan, kita jentik kan bunyi kosong. Tadi kata apa? Dia kata inna rabbukumus samad. Tuhan korang padu. Dia malaikat tak ini kan. Dia pergi dekat, dia jentik. Ni makhluk yang Tuhan jadikan ni, dia makhluk yang ini holo kosong. Innahu khalqun la tamal, dia makhluk tak boleh kawal diri. Nabi ceritakan balik benda tu ada pengajaran pada kita. Maksud dia kita kena isikan diri kita dengan zikrullah, dengan ilmu dan sebagainya agar dia tak boleh masuk. Kalau kita isi dia akan masuklah. Itu pengajaran hadis tadi. Tapi nak ceritakan waktu Adam jadi, iblis buat macam tu. Siapa tengok? Dia scrap juga macam scrap. Who saw that thing? Nabi dapat wahyu. When we accept him as the messenger, everything he told us berkenaan dengan masalah macam ni kita jadi, apa jadinya ni, malaikat mana jaga kita, siapa bawa wahyu. Actually benda tu kita tak boleh nak ni lah. Once kita kata dia ni utusan Tuhan, barulah kita kata actually benda berkenaan kita kata. Itu sebab kenapa Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, kerana bertajuk ni kan, tajuk ni ghaib. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita berkenaan mukjizat Al-Quran, macam kita bincangkan minggu lepas kan, berkenaan kejadian manusia. Kalau itu betul, jadi macam mana? Kan tentang benda 1400 tahun dahulu Muhammad tak tahu. Sepatutnya zaman tu tak siapa tahu. Tiba-tiba Muhammad SAW terang pada kita berkenaan dengan macam mana kita jadi melalui Al-Quran. Dan semua benda berkenaan stages tadi betul, detail, dengan accurate. Orang pakai Carnegie stages, 23 stages kan, yang payah nak hafal. Quran bagi dalam bentuk 3 je, 3 stage. Tapi dalam stage tadi betul semua. Nutfah, kemudian khalq, kemudian nasy'ah. Dalam khalq ni ada apa, alaqah, mudghah, izam, kisah bil izam. Mana ada peringkat-peringkat dia. Diterangkan macam tu lebih mudah daripada ikut 23 Carnegie stage yang dipakai dekat dunia sekarang. Ini disebut oleh ahli embryologi sendiri. Berkenaan Carnegie stage kan, yang dibuat oleh dia buat 23 stage. Mana stage sekian, diterangkan sampai hari ke-56. Start daripada hari pertama sampai hari 56. Di Quran tak payah. Diterangkan manusia ni dengan cara paling mudah. Soalan sekarang, siapa ajar Muhammad? Kerana dia kata itu pengetahuan tadi bukan daripada manusia. Macam tu jangan isi kandungan Quran yang lain. Pasal Muhammad SAW terkenal tak pernah bernipu, dan dia tak pernah belajar daripada barang ilmu lain. So sekarang ni berkenaan dengan alam roh tadi pun, ya, itu nak terima yang ni. Terima dia, first thing first, to accept him as a prophet, itu paling besar. Terima sebagai utusan Tuhan. Kalau terima dia utusan Tuhan, apa dia cakap semua betul. Itu pertama sekali, garis panduan pertama, adakah dia utusan Tuhan. Dan after that baru langkah kepada alam roh macam mana, syurga rupa macam mana, even Isra Mi'raj kan. Nanti dia kata lagi crap in one night, how can. Kalau tak nak ajar, kalau kata dia yang perjalankan. Saya nak ajar orang kan, nak faham benda tu boleh buat, sebab bukan kuasa kita, kuasa Allah. Kan saya kata apa, semut, ambil semut KL bawa pergi ke Kelantan, terbang dalam masa 45 minit 1 jam. Sampai dekat dia pergi kutip, keluar dekat naik terbang kat Subang tu, ambil seekor semut bawa naik ke terbang. Sampai dekat sana lepaskan, bagi dia sembang dekat airport Kota Baru tu, sembang semut sana. Kalau semut yang KL tadi kata kan, semut Kelantan kata, mu dari mana? Dia kata kalau dia kata aku dari KL, dia kata kan, saya dari KL. Tak, semut Kelantan kata apa? Bohong, gila jauh tu kan, nak keluar kampung pun mati dah. Life cycle dia pun berapa lama? Faham tak? Pasal apa, okey. Tapi boleh berlaku sebab apa? Sebab semut tu bukan berjalan dengan sendiri, di bawah.
Dan bukan kuasa kita, kuasa kapal terbang kan. Maksud dia, okey, bila benda tu bukan kuasa kita. Dan yang menjalankan Muhammad SAW pada malam berkenaan adalah Allah. Allah, Tuhan ciptakan alam ini. Yang semua sistem alam ini, peraturan semua sekali pada tangannya. Dia boleh ubah apa saja dia nak. Dia memperjalankan Muhammad daripada Mekah ke Madinah. Daripada Madinah pergi ke daripada Masjid Haram pergi Masjid Aqsa. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan satu malam. Apa masalah dia? Dia cipta alam ni. Kan dia cipta alam ni. Macam itulah kapal terbang. Apa susahnya? Cuma yang kaki. Kita pun tak sampai lagi. Faham tak? Jadi secara tak asal, macam bila orang tu bertanya, dia kata macam mana alam tu dia tahu? Sebab Muhammad utusan Tuhan. Siapa bagi tahu? Tuhan yang bagi tahu. So kalau Tuhan kata, Tuhan yang menjadikan kita kata ada perjanjian telah berlaku. So kita boleh kata tidak. Sebab apa? Sebab benda tadi bukan Muhammad tahu dengan dia mimpi, tapi pemberitahuan daripada Tuhan. Dan janji telah dibuat. Dan nak tahu janji tu mana timbul dia, tengok perangai manusia dia punya apa? Dia punya logik yang Allah Ta'ala beri pada dia untuk menerima Tuhan macam mana. Yang mana yang lain-lain tadi, yang idea-idea lain tadi, semua datang kemudian. Tu sebab macam saya kata, Mao Zedong dan juga ni, dulu diorang ada idea macam mana dia nak formulakan supaya lahir-lahir anak tadi terus kafir. Kalau dia lahir saja, dia tak ajar, tak boleh jadi kafir. So yang berkata dalam hadis sana, berkata kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah, bersih, kosong. Maka fa'abawahu, dua mak bapak adalah yuhawidanihi, meyahudikan dia, au yunassirani, menasranikan dia, au yumajjisani, atau memajusikan dia. Kenapa dia berkata macam tu? Asal fitrah di Islam. Sebab saya katalah, kita tak boleh terima Tuhan pergi tandas, kita tak terima Tuhan tidur sakit perut. Kenapa? Mana lagi Tuhan kau sakit perut? Kita accept. Kan? Kita tak terima kita jadi sendiri. Kenapa tak boleh terima? Mana kita bagi logiknya tu, akal kita automatik, diri kita, jiwa kita tak boleh terima apa benda yang selain daripadanya. Kenapa kita boleh terima dengan mudah? So itu yang dikata covenant tadi, janji telah diambil. Maka roh kita kenal kebenaran tadi. Bila dizahirkan kita nampak, betul. Kita nampak. Dia terus macam teli. Kita terus macam kita kata betul tak? Semua kata macam betul. Kat bila Richard Dawkins kata ada makhluk asing buat kita, semua orang macam orang cakap apa? Dia kata ada orang terima. Tak boleh terima. Kita nonsense. Makhluk asing terima cerita kita, betul buat balik. Tak boleh. So itu yang dia maksudkan sebagai covenant tu. Bukti covenant tu telah berlaku pada kita ada sifat berkenaan. Ada dalam naluri kita, insting kita yang tak boleh terima selain daripada Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Kita nak Tuhan yang sifat A, B, C, D, E. Kenapa kita nak sifat tadi? Tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh sekian, tak boleh sekian. Kenapa kita ada perasaan tadi? Itu yang covenant asal. Bila kita Islam saja, patuh saja, maka benda tu terang. Tak ada masalah. Tapi kalau kata orang tu persoal, saya tengok Syed Dawkins dia persoalkan. Dia kata Muhammad kata pada malam berkenaan dia naik buraq, binatang rupa keldai, berupa sekian pergi daripada Mekah. Dia kata macam fairy tale. Tak, actually lagi besar sebelum terima kisah itu adalah kisah apa? Kisah Nabi kata aku utusan Tuhan. It's actually bigger than masalah buraq tu. Buraq tu kecil je banding dengan apa? I am messenger of God. Seriously, itu lagi besar. Once kita terima benda berkenaan. Dan sedangkan macam saya terangkan itu, kita belajar berkenaan tajuk kenapa ada buraq. Bila dalam Sahih Muslim kita belajar, sebenarnya para ulama nyatakan kenapa Allah Ta'ala datang. Allah Ta'ala boleh bawa Rasulullah SAW tanpa binatang. Mana daripada tu terus pergi. Boleh, skrip mata je macam tu. Tetapi Allah Ta'ala jadikan apa? Ada barang. Barang maksudnya apa? Ada asbab. Macam kita sini lah, nak makan. Nak makan. Anda kan kita kata kita nak kenyang. Makanan kita makan, contoh macam karbohidrat, sugar kan, karbon, hidrogen, oksigen, betul kan? Karbohidrat. Ikutkan dekat udara ni, ada tak benda berkenaan? Ya. Ikut logik dia, kalau sekiranya Tuhan nak bagi kita kenyang, tarik nafas boleh kenyang tak? Dah karbon, hidrogen, oksigen semua ada kat dunia. Boleh. By logik. Tapi tak. Kena ambil asbab. Ambil nasi, makan. Maksudnya Allah Ta'ala boleh bagi benda berkenaan tanpa sekian. Tapi dia suruh kita ambil penyebab. Untuk kenyang, makan. Kadang-kadang makan-makan tak kenyang juga. Kadang-kadang tak makan pun kenyang. Faham tak? Maksudnya dia berikan benda berkenaan. Tapi asbab kena ambil. Macam kita nak hidayah, kena pergi belajar. Bukan tunggu-tunggu bila hidayah nak datang. Kan? Pasal kita kena keluar. You have to go. Bukannya kita duduk diam tunggu. Macam bila Nabi kata dalam hadis yang sana, dia kata lau annakum tatawakkaluna Allah haqqut tawakkulih. Kalau kamu bertawakal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, Allah akan beri rezeki pada kamu. Kama razaqat tayr, macam Allah Ta'ala beri rezeki pada burung. Apa? Tagdu. Dia keluar pagi
Khimasan, tembolok kosong. Wa taruhu, dia pulang petang. Bitona, perut penuh. Tapi dia bukan duduk diam situ. Maksud tawakal dia apa? Kita berserah kepada Allah Ta'ala apa outcome. Tapi apa? The reason ni kena ambil. Kan, reason untuk dapatkan benda tersebut. Contoh macam saya nak kahwin, dan duduk diam kat rumah. Kau kena tanyalah orang nak kahwin ke tidak kan. Tanya, tolong carikan saya isteri. Kan macam tu. Kena tahu lah betul. Ni, nak kahwin, duduk diam di rumah. Kalau dah ditentukan, sampai juga. Mana pula orang datang jumpa kau macam, saya jadi bini awak. Faham tak? Maksud dia, the reason, mesti ambil reason tadi. Macam nak hilangkan dahaga, ambil air. Minum air. Kena ambil reason tadi. Sebenarnya tu masalah Nabi naik burak tadi, untuk reason je. Allah Ta'ala boleh gerakkan Nabi tanpa benda berkenaan. Boleh je. Macam kita kata kita nak terbang kan. Nak bergerak daripada KL. Naik kapal terbang. Kan. Itu ada benda. Dia kata asbab dipanggil. Itu Islam ni dengan asbab. Bukan datang dengan magic. Jadi kita pergi bergerak. Dia tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Benda lagi besar kita dah terima. Itu Muhammad Rasulullah. Itu lagi besar. So masalah concerning apa dia nampak, apa dia lihat. Dia tak pernah berbohong walau sekali pun seumur hidup. Walau sekali pun. So jadi apa yang dicakap oleh baginda semua sekali adalah benar. Atau orang Quraisy sendiri pun tak boleh nak kata. Diorang bila Nabi kata pergi tu kan, dia tak persoalkan binatang apa kau naik. Dia buat apa? Diorang soal Nabi, apa yang kau nampak kat sana? Terangkan. Pada seorang lelaki tu datang kan, dia test Nabi. Cerita balik pada aku apa yang kau nampak. Nabi kata ketika Allah Ta'ala nampakkan pada aku balik sekali lagi apa yang ada kat sana, aku terangkan pada diorang satu tu, tiang demi tiang. Tiang, bata, apa benda yang ada semua Nabi terangkan. Sampai orang tu kata betul, dia pergi sana. Rasulullah tak pernah keluar daripada Mekah secara fizikal sampai ke Baitul Maqdis ni, tak ada. Tapi bila Nabi terangkan satu persatu, orang tu apa? Orang tak ada kata macam bohong binatang. Orang Arab tak persoalkan binatang apa dia naik. Sedangkan Nabi cerita binatang apa dia naik kan. Quraisy tak ada bising. Binatang apa untuk dia naik. Tak, dia bincang. Betul ke pergi? Test. Dia test dengan benda berkenaan. Dia tak test berkenaan binatang apa Nabi naik. Dia bila datang orang apa, Mak Saleh seorang ni, kenapa datang naik? Saya cakap pelik, apa hal kan? Dia pun main-mainkan benda berkenaan atas dasar buat lawak. Sedangkan kita terima Muhammad sebagai utusan Tuhan lebih awal lagi, lebih dahsyat. Dan Allah Ta'ala berikan benda tadi sebagai asbab saja, penyebab. Supaya, dan Nabi sendiri sampai ke Baitul Maqdis, Nabi ikat nak masuk dalam Baitul Maqdis, nak solat kan, Nabi ikat dahulu binatang tu, baru masuk solat. Ikut logik dia, lepas je lah. Kan binatang tu datang kan dengan arahan Allah Ta'ala. So kejap lagi datang balik. Apa? Usiul kan? Wait, datang balik. Betul tak? Tak payah ikat-ikat. Tak Nabi ikat. Kenapa Nabi ikat? Semua aturan cerita tadi untuk beritahu kita, asbab ambil. Maksudnya anda nak hidayah, belajar. Anda nak kenyang, makan. Anda nak sihat, senaman. Macam tak senaman, makan suplemen saja. Mana boleh? Ada. Air ini mujarab. Minum-minum anda akan jadi badan sihat. Seriously, are you playing around kan? Kan? Senaman mana boleh? Betul Haji apa kan? Air ni kalau minum semua penyakit. Kan macam tu kan. Ini kita kata asbab ambil. Lapar makan, dahaga minum. Kan? Mana nak apa, nak pergi nak makan, masak. Kan? Maksud kita kena buat benda berkenaan, tindakan kena ambil. Bukannya apa? Kita tak ambil asbab. Punca ambil, tapi outcome terpulang pada Allah Taala. Mungkin banyak, mungkin sikit, mungkin sampai, mungkin tidak. Tapi yang pentingnya kena ambil apa ni, macam burung tu, dia keluar sarang baru Allah Taala berikan apa? Rezeki pada dia. Bukannya maksud dia tawakal, paling tawakal. Binatang tawakal Allah Taala tak macam kita. Kita kena takut lagi. Ya ke tidak? Tapi kan binatang tu keluar, tak ada macam kenapa ni burung ni dia fikir hari ni ada rezeki ke tidak. Ada burung mogok tak nak keluar sarang sebab apa? Stres. Kan minyak naik kan, stres. Tak ada, binatang tak kena stres. Dia keluar ikut timing dia. Sebab apa? Dia tahu Allah Ta'ala akan berezeki pada dia. Sekitar je yang macam ada ke tidak, tapi kita je. Tapi keluar burung tu keluar. Dia lebih tawakal banding kita, tapi dia keluar. Maksudnya asbab sila ambil. Itu yang diajarkan. Bila orang tu bila baca hadis Nabi SAW, orang tu kena baca macam kisah covenant tadi, berlaku dalam roh. Ya, berlaku dalam roh. Dan perbualan tadi berlaku dengan antara kita dengan Allah Ta'ala cerita balik apa yang berlaku. Macam mana kisah Adam, macam mana kisah Nabi Nuh, macam mana kisah Ibrahim. Kita tak ada kan depan. Kita ada depan berkenaan. Bahkan actually kalau orang yang apa non muslim macam apa orang yang apa macam orang yang apa Bible lah, yang pegang Bible sebagai apa kitab suci dia kena soal daripada siapa datang benda berkenaan. Even the writers of the Bible saja unknown. Lahir bila, mati bila tak tahu. Ya, kasihan kan. I heard from one lecture dia like even miracles also need reference about like
Ya, tongkat ketuk baru keluar, betul. Dia bukan just macam tu je, betul. Macam abang kita kata, betul. Memang hatta miracle pun macam Musa AS nak campak tongkat kan, macam nak hidupkan orang mati tu kan. Yang dia kata yang kena bunuh tu kan. Sembelih lembu, lempangkan satu benda daripada badan, ada kata lidah, ada kata ekor, wallahu ta'ala alam. Tapi satu bahagian daripada part of the lembu kan, the cow tu dilempang kepada mayat tadi, mayat tu bangun, yang bunuh aku adalah sekian. Lepas tu dia mati balik. Maksud dia kena barang, ada penyebab. It's not just macam tu je. Dia mesti ada penyebab. So jadi masalah kita kata macam tadi, kita kata Allah Ta'ala terangkan alasan. Kalau kita kata kenapa manusia lahir ada tendensi untuk iman. Sebab covenant dah diambil, dijanji dah diambil. So roh kita kenal Allah Ta'ala. Kita mungkin apa? Degil. Tak nak ikut tu je. Roh kita dalaman hati kita kenal. Kita tahu Allah Ta'ala Tuhan kita. Kita tahu kita tak jadi dengan sendiri. Kita tahu kita ada matlamat hidup yang kita kena belajar. Kita tahu kita ada pengakhiran yang kita tahu Allah Ta'ala Maha Adil. Dia tak akan jadikan kita sia-sia. So kita tahu mesti ada pengadilan semula. Itu berada dalam jiwa kita, dalam roh kita. Adapun luaran kita, pembacaan kita mungkin tidak. Tapi kita secara ni naluri kita tak akan boleh. Kita mesti ada iman. Itu sebab kita kata, tapi bila rosak pemikiran tu, macam katalah Mao Zedong tu kan. Ini sejarah tau, kena ingat. Diorang pasal diorang nak jadikan orang tu komunis ataupun tak percaya Tuhan, dia kena latih, train, bantaikan dengan idea-idea pelik-pelik. Kalau lahir je budak tu dia akan bercenderung pada agama. Kecenderungan. Jadi dia nak lahirkan budak kan. Kalau boleh lahirnya anak tadi dalam genetically kafir. Tak boleh. Ini adalah benda yang kita faham betul. Jadi kita asas. Jadi faham betul Baik. Kita berhenti kat sini, insya-Allah nanti kita sambung kemudian. Mana kita ambil yang pertama. Jadi 3 sifat. Sifat orang yang fasik, yang Allah Taala jadikan mereka ni contoh Al-Quran, bukan jadikan dia makin beriman, tapi makin apa? Makin menentang, mempersoalkan, dan dia disesatkan dengan contoh tadi. Maka orang tersebut ada 3 sifat. Sifat pertama, mereka merungkaikan perjanjian mereka buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana either perjanjian tadi A yang berlaku pada alam roh, atau B setelah dapat kitab dari hidayah. Kan hidayah dah datang, kemudian dia tolak, dia tak nak laksanakan apa dalam kitab tadi, atau tak sampaikan ilmu yang dalam kitab tadi, maka dia tolak perjanjian Allah Ta'ala. Itu Nabi sendiri pun Nabi ajarkan, barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu kan, siapa yang tanya satu ilmu, dia dulu sembunyikan, maka dia akan dikekang di hari akhir dengan kekangan api neraka, akan diletak kat mulut dia. Tu dia orang kata, saya ingat apa, nanti mungkin saya ceritakan kemudian lah, kisah seseorang ulama di Saudi Arabia. Dia kes dia bila masuk peksa, kan, budak-budak tahu dia punya perangai. Kan tak biasa tanya, Syekh, jawapan. Dia jawab Jawab. Dia jawab kan. Pihak-pihak universiti panggil. Dia kata, mana boleh? Dia kata, Allah Ta'ala kata, kalau tanya kena jawab. Kan? Tapi budak-budak ni peksa. Takkanlah kau masuk peksa, aku akan masuk neraka, dia kata. Dia jawab. Last sekali dia tak bagi dia kawal peperiksaan. Jadi pengawas tak boleh. Dia pengawas, dia jawab. Dia pasal dia pegang tajuk apa? Setiap orang yang ada ilmu, ditanya tentang ilmu berkenaan, dia sorok, maka dia kena hukuman Allah Ta'ala. So itu antara janji yang Nabi letakkan. So, tak boleh. Jadi secara asasnya perjanjian berkenaan berlaku juga kepada orang-orang yang mendapat ilmu. Jelas Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu ta'ala alam. Ya. Macam mana kalau waktu dia akhiran dia dalam katanya dia tak sempat dalam Bukan. Dia sempat tak sempat. Dia nyanyuk ni bukan jadi mengejut macam tu. Apa maksud dia tak benar. Allah Ta'ala bagi tempoh pada manusia ni cukup. There's no such people, manusia, person yang tak diberikan peluang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Adil. Cuma manusia tu guna atau tidak sahaja sebenarnya. Maksudnya jawapan tu datang, waktu diberikan. Masalah dia tangguh ke, dia kata nantilah, tunggu pencen lah. Elok pencen, nyanyuk. Kadang-kadang dia tangguhkan. Actually Allah Ta'ala, sebab kenapa manusia ni, bila Allah Ta'ala kata apa, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ayat nombor 2 surah Al-Mulk. Kan dialah Allah Ta'ala yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang kamu yang paling baik amalan dia. Mana pasal actually dari baik amal tadi, ada orang tu umur pendek tapi dia boleh buat macam-macam. sebab sekali dalam sekarang ni ada orang yang masa sihat dia nampak amalan dia rasa baik, nampak kebaikan dia, tapi akhirnya dia macam ada masa dia lupa. Kalau orang tu nyanyuk tak ada masalah. Itu dari Al-Qalam. Allah Ta'ala akan kira apa yang dia ingat saja. Yang ketika dia nyanyuk tak pakai. Mana orang macam tu, macam Nabi kata, diangkat panel daripada 3 golongan. Daripada orang daripada orang yang tidur sehingga dia jaga. Daripada orang yang gila sehingga dia sedar.
dan daripada orang yang apa diberikan kanak sehingga dia bermimpi. Maksudnya itu tak ada masalah. Bahkan pengakhiran macam Allah Taala bagi dia jadi macam tu, tak beri kesan apa-apa. Macam dia asal sihat jadi gila. So angkat pena je. Angkat pena saja. Tapi dalam kehidupan dia apa yang sebelum tu dikira. Maksudnya apa yang jadi ketika mana dia awal hidup dia tu Allah Taala pakai sebagai perkiraan untuk hari akhirat. Tapi ketika tak sedar lah, dia macam tidur lah. Akak bayangkan orang yang nyanyuk tadi kan macam apa? Macam orang koma. Tapi hidup tapi tak tahu apa-apa. So, tak ada masalah. Tak berdosa pun. Dia gigit orang tak berdosa. Dia tikam perut orang tak berdosa. Macam dia salah ke? Dia tak tahu. Kan dia blur kan. So orang tu diangkat pena. Kita yang dikira apa ketika dia sedar je. Ketika tak sedar tak kira. Tak ada masalah. Maksudnya itu kaedah dalam Islam diletakkan lah. Nabi SAW ajarkan. Saya nampak ni macam adakah ini satu sebab kaedah dia, cara dia macam kita nampak macam satu benda yang aib tau. Tak, benda tu tadi. Pasal manusia ni kan kadang-kadang ada orang macam kan sahabat Nabi SAW. Kan wanita yang kita kata yang sawan. Yang dia actually dia sawan. Perempuan ni sawan. Dalam hadis Bukhari Muslim. Perempuan ni sawan. Kemudian jumpa Nabi Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni sawan kan, dan kain aku terselak. Jadi doa Allah Ta'ala supaya sembuhkan aku. Lalu Nabi kata dengan dia, kalau kau nak, aku doakan kau, ataupun kalau kau nak, kau sabar, dan aku jamin untuk kau syurga. Dia kata, kalau itu Rasulullah, doakanlah aku supaya tak terselak kain. Jadi wanita berkenaan lepas Rasulullah wafat, dia actually still ongoing berkenaan dengan sawan dia. Walaupun ikut mata kasar kita aib. Tapi Nabi kata apa? Jamin syurga. Hatta para sahabat bertunjuk pada tabi'in, wanita ni dijamin syurga. Orang pelik, apa sahaja jamin syurga? Kan wanita sawan, kita bayangkan ahli syurga ni kan sihat, tak sakit, tak susah dan sebagainya. Kita bayang macam tu. Tapi idea itu idea akal kita. Pasal idea yang diberikan Allah Ta'ala bukan macam tu. Pasal manusia tu mungkin diberikan kepayahan kesusahan, dan kepayahan dia tadi dia lebih banyak pahala dan dihilangkan dosa-dosa dia dengan perkara tersebut. Kita yang silap faham. So macam kita kadang-kadang idea of bila mukmin everything is white. Kan? White, terang, nyata. Tak. Ada kadang-kadang Allah Ta'ala ni, para sahabat punya baik. Ramai yang miskin sebenarnya. Ramai yang miskin. Baju bertampung-tampung. Kita ni baju pergi tempah keluar duit 150 bayar macam tu je. Cash kan? Tak ada cash card. kita punya kehidupan kan. Bayangkan kita punya mudah. Para sahabat lagi baik banding kita. Tapi mungkin tak dapat hidup mewah macam kita. Bukan maksud dia para sahabat kurang tadi menunjukkan Allah Ta'ala tak sayang, tak. Kan atau kesusahan mereka hadapi, tak menunjukkan apa-apa. Bahkan itu aturan, itu habuan Allah Ta'ala serahkan untuk masing-masing. Dan bahkan mungkin kata dengan ujian tadi tu dia diberikan mereka ni kebaikan di sebalik di hujung nanti. Macam orang dihidangkan mata dia, diganti untuk dia syurga di akhirat nanti. So Allah Ta'ala tak jadikan benda tu mesti putih sentiasa. Dan kita tahu bahawa kita diuji. Dan orang tadi nyanyukkan macam aib kan. Tapi benda tadi untuk kita mata kasar kita ya. Tapi mungkin dia sedar. Dia perasaan dia sendiri apa? Macam orang yang lumpuh kan, macam kena angin ahmar, stroke. Kan dia mata terkebil-kebil, tengok kiri, tengok kanan. Bila anak tanya, nak semayang ke? Dia giling kepala. Sebenarnya dia nak, tapi saraf dia menyebabkan dia giling kepala. Anak dia tanya, dia kata, apa cerita? Dia kata, tak tahulah ustaz, payahlah. Tanya nak semayang, dia giling kepala. Saya kata dengan anak dia kata, kau kena faham, orang kena stroke ni, dia punya saraf rosak. Mungkin dia nak angguk tapi jadi giling. Dia kata. So jadi jangan salah faham, dia kata. Ini silap faham. Nanti kan kita ingatkan bapak kita tak suka ni. Arwah ayah saya dulu dia stroke. Dia semayang tapi dia stroke, dia akan sampai satu dia akan menjadi ayah. Dia akan lupa. Jadi kita let go dah, benda tu tak ada benda, bukan salah kita. Benda cerita tu tahu. Dan actually yang Allah Ta'ala kira adalah perasaan dia ketika tu. As long as dia sedar apa dia punya pengharapan pada Allah Ta'ala. Apa yang dia sedar. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala je tahu. Itu sebab kenapa dari sebelum kita nyanyuk, sebelum kita sakit, sebelum kita apa, carilah ilmu. Carilah kesedaran supaya sampai waktu yang tak boleh bercakap sekalipun, kita tahu nak lari ke mana. Bukannya kita jadi kelang kabut macam apa nak buat sekarang kan. Tak ada, kita dah tahu dari sekarang. Tu Allah Ta'ala berikan peluang. Ketika kita sihat, apa kita buat? Kita belajar, kita akan dapat jawapan dia. Jangan kita tak belajar dan ketika waktu berkenaan tu kita blur. Nak sadar ke mana? Ada separuh tu kata kalau boleh nak mati je. Kan dia kena lumpuh stroke kan, dia kata takut nyusahkan anak minta mati. Saya kata marah, dia kata pasal cakap macam tu, dia kata kan benda tu tak nak hapuskan dosa kita. Dia sedar. Dia menangis, dia kata kesian anak-anak jaga dia. Saya kata tu kan masalah dia, dapat pahala anak-anak jaga kita. Macam tu saya kata. Ini untuk anak-anak ujian, untuk kita pun macam tu juga, pembersihan dosa. Untuk anak-anak jalan ke syurga. So jangan kita salah faham.
Actually benda-benda macam ni kita kata kadang-kadang ada orang tu dia tak faham. Dia kefahaman tadi start ketika kita sedar belajar. Sebab kenapa kita kata orang menggunakan pendengaran, penglihatan dan akal dengan betul, dia akan sampailah pada jawapan yang sepatutnya. Tapi kalau tak pakai, dia tanggunglah apa akibatnya. Tu je. Maksudnya kita kata kita abuan masing-masing. Dan manusia ni Allah Ta'ala beri peluang, tak ada siapa yang tak ada peluang. Everybody has a chance. Kan, peluang berkali-kali, not berkali-kali Allah Ta'ala bagi. Kan lepas sekali, lepas sekali. Cuma sedar tak sedar je. Itu sebab Allah Ta'ala bila kita apa membatalkan janji Allah Ta'ala, kan kita kata macam mana? Pasal kita ni fitrahnya kita akan pergi ke perjalanan betul. Tapi kita kadang mungkin tangguh, syaitan kata, tak salah, tunggu pencen lah bang. Dia tunggu pencen. Tunggu pencen. Sekali pencen, terus stroke. Kata tak, tu masalah dia. Dia terlampau apa ikutkan, dia kata masih ada masa. There's still time. Sedangkan tak ada masa dah. Mana kan? Like when we wanted to become Muslim also, the threshold was like Nah. Takut. Whether to make that decision sama sampai yalah. Dia pilihan tu takut kan. Jadi kalau kita tambahkan ilmu kita belajar lagi lagi cepatlah. Actually the knowledge will help us. Pasal tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya kita nak bergerak tu dengan ilmu. So then by knowledge kita takkan was-was. Syaitan boleh was-waskan kita bila kita tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, kan? Tak ada pergantungan kepada Allah Ta'ala, kita akan mudah ditarik. Tapi kalau dikata kita ada pengetahuan, kan? Kita tahu benda yang salah, kita akan bergerak terus dengan ilmu. Sebab kenapa untuk iman kena ada ilmu. Ilmu iman ni bukan datang dengan macam just belief, tak. Tu Allah sebut dalam Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ketahui dengan ilmu. Bukan ketahui dengan just follow, tak. Dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu. Annahu la ilaha, bahasa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu arahan Allah Ta'ala pada Nabi. Tapi kita kata secara asasnya tu yang Ibrahim minta mukjizat ditunjukkan. Dia nak tengok supaya hati dia makin kuat. So kita macam juga, kita kena tambahkan iman kita. Tambahkan keyakinan kita dengan mempelajari dan juga mengambil kisah-kisah macam mana orang berdoa dimakbulkan dan sebagainya. Benda tu penting. Memang cukup penting. Kadang ada orang tu dia tak tengok benda situ. Kan dia tak tahu benda patut dibuat. Dia tengok tu sebab kenapa belajar. Baca Quran, tengok kisah-kisah yang datang. Supaya kita dapat pengajaran dari situ. Pasal dia Allah tak jadikan sia-sia. Dia jadikan kadang-kadang kisah hidup manusia jadikan kita jadikan kita jadi kita betul-betul faham. Contoh macam baru ni kan saya tunjuk minggu lepas kan, kenaan budak buta. Kan budak yang buta tu yang hafal Quran kan. Lepas tu kemudian dia cerita kita kena belajar, payah kan, dapat guru dia pergi naik motor, bapak dia hantar 20 kilo, pergi balik 10 kilo 20 kilometer. Betul pergi belajar kan. Dia buta umur 4 tahun. Bila pergi belajar, guru dia mula bagi 2 hari je. Dia desak supaya dapat belajar sampai lebih daripada 2 hari. Dan sekali guru dia bagi 6 hari. Tapi 6 hari tu kan, ada hari dia bagi 1 ayat je, betul balik 20 km 1 ayat tu balik. Dia tak puas lah, tapi terima. Jadi bila dikata, jadi tengah-tengah percakapan dia kata apa, benda kisah macam tu kita tengok, kita boleh menangis. Dia kata apa? Dia kata aku berdoa, aku dan semayang, aku harap, aku doa kepada Allah Ta'ala supaya jangan disembuhkan mata aku. Lepas tu yang share ni, dia hafiz Quran juga. Dia kata, kenapa kau doa macam tu? Dia kata kalau boleh aku nak supaya dengan tak ada penglihatan aku nanti, hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan maafkan, ampunkan dosa-dosa aku dengan sebab tak bagi mata pada aku. Seriously, dia macam tu fikir. Kita ni kadang-kadang mencelik, tak faham lagi. Dan dia kata apa? Dia kata kalau pasal dia kata sana nanti kita akan bersorangan dan sebagainya. Bapak aku risau aku seorang-seorang, tapi kita nanti Allah Ta'ala seorang-seorang, dia kata. Apa patut kita buat? Budak kecil lagi, belasan tahun. Budak sekolah rendah lah umur dia, kita kata. Mana bayangkan boleh faham macam tu. Kita tengok kisah tadi, kita boleh tergerak untuk memperbaiki diri kita. Benda macam tu kita kata boleh membantu sebenarnya. Tadi surah apa? Beriman dengan ilmu. Muhammad ayat 19. Surah Muhammad ayat 19. Dia bukan aku normally bila berinteraksi dengan faham. non-Muslim ni, benda ialah iman semuanya benda gaib things that you cannot sense. Tahu, tapi Allah Ta'ala tak jadikan benda tu tak boleh terang. Tu beza dia. Dalam Islam kita disuruh beriman tapi penjelasan diberikan. Saya bila interaksi dengan kadang-kadang menarik sebab why God create angels, for example. Dia kata God Almighty, semua pun memanglah, tak, tapi kenapa perlu macam bila raja, kalau sultan agung ke, dia bawa kereta sendiri kan, kemudian dia angkat kereta sendiri, basuh kereta sendiri. Dia raja.
raja menguasai Malaysia seluruhnya kan, kawasan wilayah persekutuan sebenarnya, tapi kerja dia mencangkul, bajak. Apa pandangan anda? Tanya orang tu balik. Seorang raja atau presiden masyarakat lah, presiden masyarakat. Dia bawa kat tebang sendiri, jalan kaki, angkat barang sendiri, bawa fail, pikul-pikul, datang lambat. Kita kata apa? Pasal keagungan, kebesaran Allah Ta'ala. Mana bukan dia kena turun. Ada servant dia untuk semua tadi. Besarnya seorang tu, macam kita kata nampaknya seorang tu hebat. Bila makin ramai pengikut dia, makin ramai hamba dia, makin ramai pembantu dia, makin besar kerajaan dia punya kedudukan. Ramainya macam Korun kan. Tukang buat kunci dia 20 orang, 10 orang untuk kunci khazanah harta dia saja. Just like they said lah, if in order for you to become a king, you need a subject. Actually, subjek actually itu penzahiran. Dan actually subjek tadi Allah tak zahirkan kepada kita pada akhirat nanti. Sekarang kita nampak. Cuma Nabi berikan gambaran ramainya malaikat Allah Ta'ala, besarnya malaikat Allah Ta'ala. Contoh macam malaikat pemikul arash. Nabi kata aku diizinkan untuk ceritakan tentang malaikat pemikul arash. Ni cuping telinga dia ni ke bahu dia, ke tengkuk, ke bahu dia. Perjalanan 70 tahun. Kuda yang laju. 70 tahun lari, kuda tak berhenti kan. Tuan-tuan bawa motor, press 70 tahun. Jarak ni. Tu besar dia. Yang pikul arash. Mana itu tak tunjukkan itu satu. Yang itu satu kita kata. Mana yang malaikat Allah banyak. Nanti macam Baitul Makmur tu 70,000 malaikat masuk dan tak datang balik dah. Every day. Macam tu. Maksudnya kita kata Allah Ta'ala zahirkan itu kebesaran kerajaan dia. Bukan maksud dia perlukan. Bahkan tanpa wujudnya malaikat Allah Ta'ala boleh takbir alam ni. Dia tak memerlukan kepada siapa. Dia tu boleh jadi dengan kun fayakun je. Dia kata jadilah. Tapi oleh kerana apa? Menzahirkan kebesaran dia. Tu je sebenarnya. Okay, jelas Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam alhamdulillah alamin. Subhanallah insyaallah anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah minggu depan 5 bulan kita ada ceramah khas pukul 11.30. Ustaz Said Nur Syam bin Tuan Padang. Dia akan bentang tajuk berkenaan dengan amalan-amalan dan juga ibadat ataupun perkara-perkara yang sepatut dibuat oleh seorang tu pada 10 awal Zulhijjah. Yang mana yang Nabi SAW dalam hadis yang sahih berkata tidak ada mana-mana hari yang amalan soleh dibuat dalamnya lebih disukai Allah Ta'ala berbanding dengan 10 awal Zulhijjah. Mana lepas tu para sahabat kata hatta jihad fisabilillah, takkan mengatasi jihad fisabilillah. Nabi kata sehinggakan jihad fisabilillah pun takkan boleh menandingi amalan yang dibuat pada hari-hari berkenaan, except melainkan seorang yang keluar berjihad dengan harta dan nyawa dia, kemudian dia tak balik bawa apa-apa, dia mati syahid, maka dia lah lebih tinggi daripada orang yang beramal pada 10 awal Zulhijjah. Adapun yang lain takkan setinggi itu. So ini kita insya-Allah kita akan tengok macam mana penjelasan beliau 5 bulan Jadi sebar-sebarkanlah bagi tahu. Ini selebriti TV junior saya. Dia dulu junior waktu saya Yaman dulu. Okey baik, wallahu a'lam.